Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk kali ni kita akan bincang pula tentang tajuk sampling lah. Kalau sebelum ni, apa yang kita bincangkan kelas? Sebelum sampling, tajuk apa yang telah kita bincangkan? Tesis RQ. Tentang research questions kan, macam mana kita nak formulate apa tu persoalan-persoalan kajian kan. Apa dia ciri-ciri persoalan kajian? Apa di antara ciri-ciri persoalan kajian yang mungkin masih boleh ingat lah? Apa dia? Soalan perlu macam mana? General ke? Secara terfokus ke? Dia fokus. Yes, mesti terfokus. Lagi? Narrow enough. Narrow enough. And then sesuatu yang boleh kita ukur lah kan? Boleh kita ukur. And then secara indirectnya sebenarnya daripada persoalan kajian dia akan menentukan apa dia kelas. Dia akan menentukan apa dia. Daripada jenis soalan kajian tu, dia akan memandu kita untuk proses yang seterusnya. Proses apa tu? Analisis. Analisis, very good. Okay. So, dan kita ada kajian kualitatif, ada kajian kuantitatif kan? Okay. Apa yang ada di dalam kajian kuantitatif yang tidak ada di dalam kajian kualitatif? Hipotesis. Bagus, hipotesis. Okay, right. So kita pun telah pembincang dulu tentang jenis-jenis ataupun macam mana kita nak formulate hipotesis kan dengan menggunakan kata kunci yang asas lah. Sebenarnya kalau you all baca, banyak lagi cara orang menulis hipotesis. Tapi apa yang saya tunjuk pada minggu sebelum ini adalah yang asas yang paling mudah untuk kita sebab dia macam straightforward kan. Kalau kita guna perbezaan, maksudnya kita melibatkan kata jenis-jenis data yang berbeza lah. Misalnya kita boleh menggunakan data yang berbentuk kategorikal. Ingat tak? Nominal yang macam jantina, kumpulan pelajar, luar bandar, dalam bandar dan sebagainya lah. Dan kita differentiatekan dia ataupun kita mapkan dia dengan jenis data yang berbentuk interval ataupun data yang berbentuk nisbah ataupun skala lah. Kemudian kita ada kata kunci seperti apa lagi kelas selain pada perbezaan? Ingat lagi tak? Hubungan, very good. Lagi salah satu lagi? Sumbangan. Sumbangan itu secara basic secara basic. Nanti mungkin you all belajar KP2 mungkin cara penulisan hipotesis tu ada jenis-jenis yang berbeza. Ini yang saya nak tekankan. Maksudnya apa yang saya tunjukkan tu adalah salah satu cara kita menulis hipotesis. Ada banyak lagi. And then saya minta juga you all untuk bincangkan tentang ataupun baca tentang apa perbezaan antara null hypothesis dengan alternative hypothesis kan. And then hari tu saya tak sentuh tentang hipotesis terarah dan sebagainya. Saya rasa itu saya harap you all boleh bacalah, tapi kalau ada apa-apa soalan mungkin kita boleh bincang pada masa yang akan datang lah tentang macam mana kita nak formulate hipotesis secara terarah ataupun yang sebagainya lah. Alright. So seterusnya kelas, apabila kita telah pun, kalau kita ingat balik susul galur, prosedur ataupun steps dalam kaedah bila kita nak melaksanakan kajian ni, kita bermula dengan, of course kita bermula dengan penyataan masalah kan. Yang kita dah ada satu penyataan masalah dan daripada penyataan masalah itu kita kupas apa dia sebenarnya isu yang menjadi yang kata ialah yang menjadi trigger yang menyebabkan kita rasa saya perlu buat satu kajian tentang isu ini. Dan daripada kupasan isu itu, kita datangkan dengan potential reasons. Kenapa isu ini terjadi? Ya, sebab kewujudan isu itu, kenapa dia exist dekat dalam konteks yang kita nak kaji itu, kenapa dia wujud? Mungkin ada faktor-faktor yang berbeza. Jadi kita senaraikan setiap faktor yang kita jumpa daripada dapatan kajian ataupun pembacaan kita. Bukan dapatan, daripada pembacaan kita daripada literature review. Tetapi bukan semua faktor itu kita akan address dalam kajian kita, betul tak? Kita mungkin ada certain faktor yang kita nak address sebab ini yang saya nak buat. Tetapi kenapa kita perlu masukkan daripada literature review yang kita baca itu tentang faktor-faktor yang membuatkan wujudnya isu itu. Nak menunjukkan bahawa kita membuat pembacaan. We are aware of other factors as well. So itu pentingnya untuk menunjukkan yang kita sedar sebenarnya ada faktor-faktor lain. Tetapi untuk kajian saya ini, saya fokuskan kepada faktor ini. Dan selepas kita nyatakan itu, barulah kita memperkenalkan oleh itu di dalam kajian ini, penyelidik akan apa dia.
Nak bangunkan modul ke, nak mengenal pasti hubungan ke, bergantung kepada apa yang you nak tackle lah. And then selepas itu you boleh tambah apa dia, flow yang saya cerita dulu tu dalam penyataan masalah. Kita letakkan apa setelah kita ni, apa yang kita nak buat, apa yang akan berlaku dalam kajian kita ini. Of course dengan citation dan juga backup daripada literature lah, ataupun buku-buku research method mengatakan mengapa saya nak menggunakan kaedah ini dan sebagainya. Kita perlu letakkan apa kelas yang last sekali. Expected outcome kan. Bagus kan, saya tanya saya jawab. You all senang je, tadah je. Okay, ingat tak ni? Hello, ingat tak ni? Oh, tak ingat. Itu nak suruh refresh balik tu. Ya. Jadi setelah kita menyatakan apa yang kita nak buat, contohnya maksudnya di dalam kajian ini apa yang saya nak lakukan, and then apa the expected outcome, maksudnya hasil daripada kajian ini diharapkan akan dapat apa. Address lah isu balik yang telah kita fokuskan di dalam penyataan masalah kita. Itu dia punya susu galuh. Dan selepas itu pula kita come up dengan research objectives, betul tak? Kita kena ada objektif kajian, dan daripada objektif kajian baru kita kembangkan kepada persoalan kajian. Ni saya ulang balik supaya you all boleh nampak dia punya rentetan dan juga susu galuh dia tu. Ya. Dan daripada objektif kita boleh pecah kepada persoalan kajian yang lebih khusus. Remember? Kan? Satu research objektif mungkin boleh dipecahkan kepada beberapa persoalan kajian, bergantung kepada apa dia variable yang ada di dalam research objektif yang you all ada lah. Kalau sekiranya satu variable mungkin boleh kekalkan dengan satu persoalan kajian. Tetapi kalau ada beberapa komponen ataupun beberapa elemen yang you rangkumkan sekali dalam objektif, tetapi when it comes to research question, you have to detail it down ataupun break it down into few research question untuk membolehkan satu research question itu mengukur satu sahaja isu ataupun satu sahaja elemen ataupun pun boleh ubah yang boleh kita kaji nanti. Ya, kemudian kita ada hipotesis. So setelah kita melalui proses itu, kita ada penyataan masalah, kita ada objektif kajian, kita ada persoalan kajian, atau kalau untuk kuantitatif yang melibatkan inference statistik, you all akan ada hipotesis. Betul? Dan selepas you all ada hipotesis, barulah kita masuk kepada persampelan. Ya, persampelan. Kerana kita dah tahu apa kita nak kaji, skop apa dia kan. So sekarang ni kita tengok apa dia teknik-teknik persampelan yang membolehkan kita mendapatkan sejumlah responden yang mencukupi, yang sesuai dengan kaedah ataupun pendekatan kajian yang hendak kita guna pakai tersebut. So sebab itulah kita melihat kepada tajuk sampling pada hari ini ya. Okey. So secara basicnya di dalam bila kita bercakap tentang sampling kita akan bertemulah dengan istilah-istilah seperti population ataupun populasi. Ya, okey. So populasi apa dia maksud dia kelas? Population. Populasi dia katakan di sini kata kunci all all. Maksudnya kesemua. Each of individuals yang ada di dalam satu grup yang besar, yang terlibat, yang sesuai, yang ada kaitan dengan kajian kita, itulah yang dikatakan sebagai populasi. For example, if you are talking about primary school teachers in Malaysia, dia akan melibatkan 180,000. Ni contohlah, saya tak ada statistik yang terkini lah. 180,000 guru-guru sekolah rendah yang mengajar di Malaysia secara umum. Belum masuk lagi subjek apa dan sebagainya. Ini secara umum ini adalah populasi yang the whole population in Malaysia. Ya, we are talking about 180,000 primary school teachers. So itu adalah populasi lah. Tetapi di dalam konteks persampelan kita ada sampel, kita ada sampel. So apa dia yang dikatakan sebagai sampel kelas? Sampel ni adalah satu set of data drawn from the population. Satu kumpulan kecil yang kita ambil, kita pilih daripada populasi yang besar itu tadi. Ya. Dalam kajian secara kuantitatif, dia akan mungkin juga melibatkan sejumlah nombor yang agak besar. Dia bukan hanya 100 orang, 20 orang kalau dalam kuantitatif. Tetapi of course dia lebih kurang daripada the whole population. Yang kalau kita nak buat kajian masters, you are talking about katalah 20,000 maths teachers in Malaysia. Kan? Mampu tak kita untuk pergi collect data daripada keseluruhan 20,000 cikgu tu yang mengajar matematik di seluruh Malaysia? Tak mampu kan? Tak mungkin. Yes. So sebab itulah kita perlu ada sampel. Maksudnya kita extract
a portion daripada keseluruhan populasi itu dan kita kumpulkan menjadi satu sampel kita. Sama juga kan kalau kita demam lama kan, demam lebih 3 hari, kita pergi ke klinik dan pergi ke hospital, apa doktor buat? Dia akan ambil sampel darah. Apa maksud dia ambil sampel darah? Dia ambil hanya sebahagian kecil sebahagian kecil tetapi mencukupi untuk dijalankan test dia. Maksudnya dia tak ambil semua sedut darah, matilah kita kan. Tapi dia ambil sampel. Sama kaedah dia, maksudnya dia mengambil satu sampel daripada keseluruhan populasi untuk membolehkan kita seorang researcher untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan kajian yang kita tanyalah di dalam kajian kita. Alright, itu basic sampel dan population. Boleh nampak hubung kait antara sampel dan population. Ini pula adalah parameter. Apa maksud parameter kelas? Ini saya rasa you akan belajar lebih banyak dalam KP2 lah ya. Parameter ialah a descriptive measure of population. Ya, dia adalah kata ciri yang ada di dalam populasi. A true percent of primary schools in teachers in Malaysia. Ini ciri dia. Maksudnya ciri umum untuk keseluruhan populasi, manakala untuk statistics dipanggil sebagai statistik adalah a descriptive measure of sample. Ya. Okay, kalau boleh saya kejap Okay. Alright, kejap lagi kita pergi balik kepada yang kaedah tadi. Sekarang ni, cuba kita lihat kenapa di dalam kajian kita perlu kepada sampling. Kenapa di dalam sebelum kita collect data itu, kita perlu tentukan siapa, berapa ramai responden yang kita perlukan untuk membolehkan kajian kita itu dijalankan dengan cara yang tepat. Okay, so sampling ni dia kata penting because sampling is an important characteristic of information studies. Okay, so sebenarnya kalau kita bercakap tentang persampelan, dia kalau melibatkan information statistics, memang persampelan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu ditekankan. Sangat-sangat ditekankan. Maksudnya kalau you all menjalankan kajian secara kuantitatif, kaedah persampelan, teknik persampelan, size sampel itu adalah sangat-sangat penting kerana size sampel yang mencukupi akan menjadikan dapatan kita itu satu dapatan yang tepat lah. Maksudnya dapatan yang mewakili keseluruhan populasi. Kalau sekiranya sampel, jumlah sampel ataupun bilangan sampel yang kita ambil dalam kajian kita itu tidak cukup mewakili, maksudnya under-representative of the whole population, then therefore whatever information statistics that we conduct will not be able to be generalized to the whole population. Dan sebab dalam kaedah ataupun dalam konteks kajian secara kuantitatif, sampling ini sangat penting kelas kerana daripada sampel itulah seseorang penyelidik akan membuat inference. Maknanya dia mengeneralisasikan dapatan kerja kepada populasi. Apa maksud infer? Apa maksud kita nak generalize findings kepada the whole population? Cuba kita bincang sikit setakat yang you all faham. Kita ada dapatan kan? Kita ada dapatan daripada sampel satu kelompok kecil. Tapi dapatan tu kita nak infer kepada populasi. Apa maksud dia? Sampel wakil kepada populasi. Betul, sampel adalah wakil kepada populasi. Jadi, boleh sambung lagi. Dia boleh sambung tu. Ciri-ciri dia sama dengan populasi yang kita akan ni. Ciri-cirinya sama. Keseluruhan. Okey, ciri-ciri sama tu adalah di tahap sebelum kita memilih populasi sampel tu. Kita kena pastikan sampel itu mewakili, ada ciri-ciri yang mewakili populasi. Okey, tak apa, bagus. Lagi? Dia part of the population, therefore, siapa tadi nak sambung tadi? Silakan. Dia menggambarkan keseluruhan populasi. So maksudnya apa maksud Cikgu Hamzah kat situ? Apa maksud dia menggambarkan keseluruhan populasi? Maksudnya sampel yang kita dapat tu kita generalize kepada populasi yang kita fokus tu lah. Okey. So maknanya oleh kerana kita pemilihan sampel itu adalah daripada populasi, maka andaian kita bahawa sampel ini mempunyai ciri-ciri yang sama seperti the whole population kan, sebab dia wakil. Dan kalau kita bercakap tentang pelajar-pelajar masters di Fakulti Pendidikan, kita ada 500 katalah. Tapi kita tak mampulah nak pergi tanya semua sekali 500. Kita pun ambil sekitar mungkin 200 setengah ke.
Jadi 200.5 itu kita anggarkan bahawa oleh kerana mereka ni adalah pelajar masters di Fakulti Pendidikan, mungkin mereka ada ciri-ciri yang samalah, right? Dengan keseluruhan pelajar-pelajar masters yang ada di Fakulti Pendidikan. Contohnya lah, ni contoh yang umum. Dan apabila kita buat kajian, kita dapat satu findings. Findings itu mungkin kita kata hasil daripada statistik influencer yang kita buat, contohnya perbezaan antara pelajar full time dengan part time in terms of skills dia ataupun acquisition dia di dalam research method punya kemahiran contohnya. So kita dapati bahawa pelajar full time ni lebih kukuh kemahiran dia berbanding dengan pelajar part time. Contohlah kan, marah pula pelajar part time saya kata macam tu, ni contoh. Jadi apabila kita dapati hasil daripada statistik yang kita buat, mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar full time dengan pelajar part time in terms of their acquisition atau in terms of their skills di dalam yang berkaitan dengan research method. Therefore apa maksud dia kelas? Kalau sampel begitulah memang ada wujud perbezaan antara full time dengan part time, apa maksud dia? Kalau sampel ada perbezaan, the whole population, that means tentu ada berkemungkinan besar memang ada juga perbezaan lah kan antara pelajar-pelajar full time dengan pelajar part time dalam konteks tadi. So itu maksud kita menjeneralisasikan. Maksud kalau sampel kita kata ada hubungan yang positif, yang signifikan, maka kita boleh katakan oh kalau kumpulan macam ni maknanya seluruh macam tadi konteks semua cikgu-cikgu yang ada 20,000 yang mengajar matematik sini, memang mereka ni orang kata ialah ada hubung kait antara orang kata kemahiran dengan kekerapan penggunaan Google Classroom misalnya dan sebagainya lah. So itu maksud kita inferkan dia, kita generalisasikan dia, whatever findings that you have, that you get from your sample, it is true to the whole population. Okay, faham sebab tu dia katakan dalam buku Airy dia kata sampling adalah satu proses of going from the part to the whole. Kita ambil daripada satu kumpulan kecil, kita inferkan dia, kita orang kata kias. Kalau dalam kata Quran Fiqh ni dia kias, kita kias kalau macam ni, itu maksudnya kita kembangkan kepada kumpulan yang lebih besar, right? So sample macam kita katakan tadi lah, small group that is observed, ya, satu kumpulan kecil yang kita observe atau kita perhatikan ataupun kita collect data tentang kumpulan ini. And then manakala larger group yang kita akan generalisasikan adalah dipanggil sebagai population. Jelas setakat ni? Ada soalan tak? Jelas, Allah. Okay. So ini okay. So nampak ini adalah populasi populasi ramai ni. Tetapi untuk sampel kita hanya ambil subset dia. Subset daripada the whole population jadi satu kumpulan lebih kecil dan ini katakan sebagai sampel. Dan ciri-ciri yang ada pada populasi dipanggil sebagai parameter, ciri-ciri yang ada pada sampel dipanggil sebagai statistics. Okay. So, influential statistics pula, saya rasa ini pun secara tak langsung telah kita bincangkan dalam tajuk apa di kelas? Tajuk masa kita buat hipotesis kan? Pada minggu sebelum ni kan? Kita dah nyatakan kalau kita nak melihat perbezaan antara dua kumpulan, normally we will use t-test lah. Ya, kalau lebih daripada dua kumpulan, kita guna apa kelas? Ingat tak? ANOVA. Yes, ANOVA. ANOVA. MANOVA, ANCOVA, MANCOVA. Bergantunglah kepada macam mana kita nak run dia kan. Sama ada kita nak run sekaligus ke ataupun kita nak satu pun boleh ubah dengan satu pun boleh ubah. Bergantung lah. Dan kalau kita menggunakan kata korelasi ataupun hubungan, kita akan run kata influential statistik seperti Pearson, product moment, kita gunakan Spearman dan sebagainya bergantung kepada ciri-ciri data yang kita ada. Itu secara umum nanti KP2 you akan belajar lebih banyak lagi lah. Saya hanya sebut yang basic saja supaya saya tak nak terlalu banyak information nanti you macam kata keliru pula. Pegang yang asas saja. Nanti you boleh kembangkan apabila belajar di dalam KP2 lah. Dan begitu Jadi bila kita sebut tentang influential statistics ataupun statistik secara influensi ini, dia merupakan apa kelas? Ialah satu prosedur by means of which you estimate parameter. Macam kita katakan tadi kan. Maksudnya apabila kita melaksanakan statistik secara influensi ini, kita sebenarnya cuba membuat estimation. Kita cuba menganggarkan parameter, karakteristik dan ciri-ciri populasi ini daripada statistics. Faham tak kat situ?
kita ada data ataupun karakteristik of sampel. Contoh karakteristik, kalau ada beza adalah beza lelaki perempuan. Kalau tak ada beza maknanya tak ada beza lah. So itu ciri-ciri dia. Ada hubung kait yang tinggi dengan years of teaching experience dengan kemahiran untuk menulis academic writing contohnya. Okay? Jadi kalau inilah sampel, ini ciri-ciri sampel, maka kita boleh katakan kalau sekiranya telah kita laksanakan inferensi statistik, maka kita bolehlah inferkan, boleh kita andaikan ataupun kita boleh sandarkan dapatan daripada sampel itu kepada the whole population ataupun parameter dia. Boleh faham sekat ni? Faham. Okay, good. So, and then itulah dikatakan sebagai estimations, such estimations ataupun anggaran yang kita buat ini sebenarnya adalah berasaskan kepada law of probability and are best estimates rather than absolute fact. Dia adalah berbentuk estimation lah. Dia tidaklah kata secara qat'inya kalau sampel macam ni, populasi mesti macam ni. Tidak, kita tak boleh nak kata macam tu. Tetapi dalam konteks statistical inference bermakna kita menganggarkan, kita menyandarkan kalau sampel macam tu, maka the whole population most probably kata begitulah keadaan ataupun ciri-ciri yang ada. Okay. And of course, ini saya rasa you akan belajar memang sangat-sangat teliti, sangat mendalam you akan belajar dalam KP2 tentang a certain degree of error. Ya, bila kita cakap tentang inferential statistics ni, you akan adalah tengok dari sudut orang kata berapa peratus yang kita nak confirmkan 95% contohnya dan berapa dia punya Z-score dan sebagainya tu you akan belajar dalam KP2 lah. Saya tak nak cerita panjang kat sini ya. Okay, sebab kita tumpu kepada fokus kepada sampel saja. So, inferential statistics can be used to test hypothesis about the population on the basis of observation of a sample drawn from the population. Saya rasa jelas kat sini macam yang telah kita terangkan tadi lah. Okay, so ini sangat-sangat penting ya kelas when it comes to inferential statistics. Ingat inferential statistics kajian apa? Kuanti ke kuali? Kuanti. Kuanti Okay, so kita masih dalam kaedah kuanti ni. Okey, bila kita nak buat, kita nak mencari sampel yang sesuai yang mana akan melibatkan test secara inferential statistik, sangat-sangat penting kelas apa dia kata kat sini, dia mestilah representatif, mestilah mencukupi untuk mewakili populasi. Apa maksud representatif kat sini? Apa maksud sampel yang kita pilih itu mesti mewakili populasi? What does that mean? You rasa? The same characteristics to all. Lagi sekali macam mana? Naila? Dia punya, kiranya dia karakteristik dia sama lah dengan population tu. Okay, karakteristik yang sama maksudnya kita kena pilih sampel yang memang ada dalam populasi tu lah. Yang kita jangan ambil sampel yang tak ada kaitan dengan populasi. When we talk about, for example, we are talking about 20,000 mathematics teachers in Malaysia. Right? 20,000. Sekali, you pergi ambil cikgu-cikgu yang mengajar sains. Representatif tak? Tak. Taklah. Maksudnya kita mesti cari cikgu matematik jugalah macam mana pun. So, ini sangat-sangat penting. Alright. And then apa dia langkah-langkah ataupun steps apabila kita nak melaksanakan sampling ni. Of course the first step is actually to identify the target population. You have to identify who is the population in your study. Siapa dia populasi? Siapa sebenarnya kumpulan besar yang mewakili keseluruhan populasi yang berkaitan dengan kajian yang hendak kita laksanakan. Yang contoh macam tadi kalau kita bercakap tentang guru mathematics, maka kalau kita lihat secara populasi umumnya, when we talk about mathematics teachers in primary schools in Malaysia, so therefore you have to get the number of the overall mathematics teachers who are teaching in primary schools in Malaysia. Itu at the first place. If you're talking about kata guru-guru pendidikan khas, you have to have the number of the whole kata teachers, berapa nilai ataupun berapa jumlah semua cikgu-cikgu yang mengajar pendidikan khas di Malaysia. Itu adalah populasi yang utamalah. Doktor, nak tanya, ada kaedah ke kita nak cari populasi tu? Macam contoh ada software ke kan? Ke macam daripada statik
mana-mana ke Kita kena dapatkan statistik lah. Biasanya kalau macam yang ni dekat EPRD ada satu unit yang berkaitan dengan statistik. So katalah you all nak tahu berapa sebenarnya jumlah, contohlah cikgu-cikgu mengajar di sekolah berasrama penuh kan, subjek apa. So semua data tu ada di kementerian. Tapi kalau kita cakap pasal sekolah lah, kalau berkaitan dengan katalah you dekat agensi kan, so you all kena pergi kepada agensi tersebut untuk dapatkan statistik lah. Unless kalau dia ada dekat website dia, then you know the number of the whole population yang terbabit. Kita kena buktikan lah ada macam sumber kita tu betul lah doktor. Macam kadang kan separuh-separuh macam orang main randomly je kan, letak kan. Oh tak boleh, kita kena ada number. Sebab apa, nanti kita akan mengira size sampel itu berdasarkan berapa jumlah populasi yang kita ada. Kalau kita tak ada number populasi, macam mana kita nak kira? Jadi kena ada sumber lah, kena ada sumber. Dekat website saya ingat saya adalah letak, kalau you pergi dekat research support, bukan research method saya punya website tu ada research support, kat bawah tu macam quick facts, you cari kat situ kat bawah-bawah tu, saya ada letakkan PDF daripada kementerian tentang kata data-data statistik yang berkaitan. Tapi saya rasa dekat KPM pun you all boleh cari dia mungkin dia update dari setahun ke setahun lah tentang data-data tersebut. Tapi saya ada share juga dekat website saya, I think maybe last year or last 2 years lah. Kalau sekiranya bermanfaat, you all boleh cari kat situ lah, right? Okay. So, and then in most research, dia kata we deal with an accessible population. Okay. Walaupun tadi kita tahu bahawa bila kita buat kajian ni, kita kena tahu dulu populasi secara umum kan, secara keseluruhan. Tetapi kerana limitasi yang kita ada, kerana tempoh yang terhad mungkin, ataupun kekurangan dari sudut dana kita tak ada yang kata geran ke dan sebagainya yang untuk membolehkan kita untuk reach kepada satu kelompok populasi sebenar yang memang melibatkan the national punya level. Jadi kita boleh sebenarnya deal dengan accessible population, populasi yang boleh kita access lah, which means the population of subjects accessible to the researcher for drawing a sample. Sebab apa? Kalau kita nak gunakan the total population, it will be expensive and time consuming. Sedangkan kita ada masa yang terhadkan. Tetapi jadi untuk membolehkan ataupun kita mengecilkan skop populasi kita, mungkin kita boleh pilih, mungkin kita ambil pada satu negeri ataupun beberapa negeri, atau mungkin boleh kita klusterkan kepada zon-zon Biasa you jumpa kan, ada yang buat kajian zon tengah, zon selatan, zon utara, Sabah Sarawak dan sebagainya. Tetapi apa dia consequence dia apabila kita menggunakan accessible population instead of the whole population, yang boleh kita generalisasikan ialah kepada apa kelas? Hanya kepada state tersebut sahaja, bukan kepada keseluruhan guru-guru dekat Malaysia. Contoh, balik kepada contoh tadi kan, we're talking about 20,000 mathematics teachers teaching in primary schools in Malaysia. Since kita tak mampu nak pergi nak cari sampel-sampel untuk mewakili semua negeri-negeri dekat Malaysia ni, so kita kata dalam kajian ni kita fokuskan kepada zon tengah. So zon tengah negeri apa kelas? Contoh zon tengah. Zon tengah Selangor, Bilan, KL kan, Putrajaya. Melaka masuk tak? Melaka masuk selatan Melaka selatan. Okay, alright. So maksudnya Selangor, KL, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan lah contohnya kan. So maksudnya bila kita katakan kita hadkan populasi kita itu kepada zon tengah, maksudnya bila kita buat inferential statistics, kita hanya boleh generalisasikan kepada mana kelas? Zon mana kita boleh generalisasikan? Zon tengah. Zon tengah sajalah. Maksud kita tak bolehlah nak kata memandangkan dapatan kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara X dan Y. Contohnya apalah pemboleh yang kaji. Maka ini bermakna ke semua guru-guru yang mengajar matematik di Malaysia, kita tak boleh nak declare macam tu kerana dia bergantung kepada apa dia kumpulan populasi yang kita frame di dalam kajian kita. Okey. So masuk kepada jenis-jenis persampelan, kita ada 2 jenis yang utama. Pertama sekali ialah probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling maksudnya persampelan secara rawak. Manakala non-probability adalah persampelan secara bukan rawak.
So ada dua jenis kat situ. Yang pertama, probability sampling bermaksud every member of the population had a chance of making it into your sample. Maksudnya bila kita cakap tentang pemilihan secara rawak, kalau kita cakap tentang 500 pelajar masters di Fakulti Pendidikan, daripada setiap orang daripada 500 itu ada chance untuk dipilih. Itu secara umum itu maksud dia secara rawak. Tetapi kalau non-probability, persampelan yang bukan bersifat rawak ini, bukan rawak okay, not every member of the population had a chance of making it into your population. Ya, maksudnya bukan semua. Maknanya ada ciri-ciri ataupun ada sebab-sebab tertentu kenapa kita memilih sampel tersebut di dalam konteks non-probability. So dalam probability class kita ada 4 jenis Kita ada 4 types ataupun teknik persampelan, iaitu yang pertama kita panggil sebagai simple random sampling. Pemilihan secara rawak mudah. Dah dengar kan? Ya? Okey, rawak mudah. Kemudian kita ada stratified random sampling ataupun persampelan secara rawak berstrata. Berstrata. Kemudian kita ada systematic random sampling, persampelan secara rawak bersistematik. And the last one kita ada, Allah silap eja kat situ, cluster sampling, persampelan secara cluster. Nanti kita akan tengok satu persatu lah. On the other hand, in non-probability sampling kita ada 3 teknik yang utama. Pertama kita ada teknik secara convenience. Convenience, kemudian kita ada purposive sampling dan kita ada snowball sampling. So let's look at setiap persampelan ini. The first one we have a simple random sampling. Di mana macam kita katakan tadi, semua ahli di dalam populasi kajian yang telah kita define tadi, kita dah define populasi kita siapa, melibatkan zon mana misalnya, melibatkan siapa, di mana mereka ini have an equal and independent chance of being included in the random sample. Ya, maksudnya kalau kita kata simple random ni, kalau kita ada 20,000 cikgu tadi yang ajar matematik, 20,000 lah. Mereka itulah memang ada kebarangkalian untuk kita pilih. Ya. So dia tidak ada orang kata independent chance, dia tidak ada kaitan dengan individu yang lain. So di dalam melaksanakan simple random sampling, what you have to do is, the first one of course you have to define the population lah, macam kita katakan tadi. Ya, populasi ni melibatkan apa? Siapa? Berapa ramai? Okay. Dan yang ni kita perlu ada kelas untuk kita melaksanakan persampelan secara simple random ni, kita perlu ada list all the members of the population. But of course this is quite orang kata tedious work lah, because we have to have the list, orang kata nama dia, lepas tu nombor dan sebagainya yang melibatkan the whole population. Kalau kita melibatkan 500 pelajar siswaza ataupun kata pelajar sarjana di Fakulti Pendidikan, mungkin doable lah, mungkin achievable sebab memang kita ada senarai tu kan. Kita ada senarai, kita ada nama, kita ada program dia, sebab apa orang kata list tu ada dalam tangan kita. Tetapi macam contoh macam rakan kita tanya dia tadi, kalau melibatkan satu yang di luar jangkauan kita, kita tak tahu kat mana kita nak dapat list. Then you kena ada dapatkan list terlebih dahulu. You mungkin merujuk kepada mana-mana sumber lah. Macam tadi yang paling mudah kalau cakap tentang kajian yang melibatkan pelajar di sekolah misalnya, ataupun cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah-sekolah harian biasa, sekolah SBP, sekolah agama, sekolah harian dan sebagainya. So you kena go back to the list. Ataupun mungkin kalau dekat APRD kita mungkin boleh dapat statistik lah peratusan. Tetapi kalau kita nak dapat senarai nama tu, mungkin you nak kena rujuk kat mana kelas? Pergi ke JPN lah kan? Ataupun PPD dan sebagainya lah. Okay. Jadi itu antara mungkin sedikit kekangan apabila kita memilih untuk melaksanakan persampelan secara rawak mudah ini. Kerana sebelum kita membolehkan kita tarik siapa dia yang akan menjadi potential sampel kita, kita kena ada senarai tu. Kalau kita tak ada senarai tu, macam mana kita nak pilih dia? Betul tak? Kalau kita katakan, oh saya nak ambil nombor 10, 15, 45, 74, so on so forth, sampailah dapat 200 katalah. Lepas tu, setelah kita ada nombor, kita kena rujuklah nombor tu merujuk pada nama siapa.
Tapi kalau kita tidak ada list itu, kita tidak ada senarai nama mereka yang telah kita nomborkan itu, macam mana kita nak kesankan? Macam mana kita nak tentukan pada siapa kita nak hantar kita punya kata questionnaire itu. Jadi ini antara sedikit kekangan apabila kita melaksanakan simple random sampling. Tetapi kalau kita ada senarai dalam tangan, seperti contoh yang saya katakan tadi, kalau saya nak melaksanakan kajian melibatkan pelajar-pelajar Masters di Fakulti Pendidikan, saya ada semua senarai, saya ada nama, saya ada maklumat lagi. Kata program apa, semester berapa, full time ke, part time ke. Okay, jadi itu mungkin doable. Saya boleh melaksanakan pemilihan secara simple random sampling because I have all the list in my hand. Right? Anyway, setelah kita define populasi, kita ada senarai semua member senarai populasi yang telah kita define tadi, barulah kita select the sample by employing a procedure where shear chance determines which members of the list are drawn from the sample. Barulah kita memilih siapa yang boleh kita pilih. Okay? Sorry, perulangan kat situ. Alright. So, di dalam pemilihan simple random sampling ni, biasanya kita perlu kepada jadual nombor rawak. You pernah tengok tak? Mungkin lepas ni mungkin pergi ke Google dan type kat situ random number stable. Jadi kita akan nampak nombor-nombor yang telah generated by komputer yang mana susunan tu dilaksanakan secara disusun secara rawak. Ataupun dengan kaedah yang sedikit konvensional, semasa kita nak memilih secara rawak mudah ni, kita boleh gunakan kita tarik kertas undi. Katalah kita ada 250 pelajar, kita ada nama dia, so setiap kertas itu ada nama pelajar dan kita masukkan dalam satu balang, kemudian tarik sampailah cukup 200. Ya. Tapi sebenarnya menggunakan teknologi sekarang ni you boleh dah sebenarnya, katalah you ada 500 tadi, kita boleh generate daripada 500 kita nak 250 nombor secara random. So kita sekali klik saja software akan memberikan ini nombor-nombor random. So kita akan dapatlah 250, 346 ya. 357 dan sebagainya, senarai daripada nombor-nombor yang telah generated by the system ataupun software yang kita gunakan tadi, kita rujuklah kepada senarai member yang kita ada. Okay, so itu cara untuk kita memilih secara random sampling. Bolehkah setakat ni kelas? Boleh. Alright. Boleh. Okay, good. Yang kedua, kita ada persampling secara berstrata. Apa maksud strata ni? Apa maksud stratification? Syarat-syarat. Syarat-syarat. Syarat-syarat pemilihan. Okay, ataupun mungkin lebih tepat ialah ciri-ciri. Ciri-ciri lah. Ciri ataupun sifat dia. Ataupun apa dia antara variable yang boleh kita klasifikasikan kita punya responden tu ke dalam grup-grup yang berbeza berdasarkan kepada karakteristik tersebut. Okay. So, katalah macam ni, yang tadi kita bercakap tentang simple random kan, maksudnya kita tak kira lah dia ni katalah lelaki ke perempuan ke, kita tak stratify kan dia. Kita tidak grupkan dia kepada lelaki dengan perempuan. Tak kira lah you gender lelaki ke perempuan ke, as long as nama you tertarik daripada nombor yang random tadi, maka you akan jadi sampel saya. Contoh macam tu Maksudnya kat sini di dalam random, kita tidak menentukan berapa lelaki kita nak, berapa perempuan kita nak. So apa yang dapat itu sajalah. Bergantung pada nasib secara random. Kalau sekiranya daripada 500 tadi, kita pilih 250, sekali 230 perempuan contohnya. Okay, 20 je lelaki. Kita tak boleh nak kata apa Sebab apa? Sebab kita pilih secara random. Kan? Dia adalah orang kata nasib. Tetapi dalam stratified, kita sebenarnya boleh pecahkan lagi ciri-ciri populasi ataupun sampel yang kita ada kepada subgroup. Ini kan dia katakan sebagai strata ni. Ya, grup-grup yang macam mana yang bergantung kepada ciri-ciri khas yang nak kita kaji di dalam kajian kita. Contoh dia apa kelas? Ya, basis of stratification mungkin berdasarkan kepada geografi ataupun locality kita punya responden. Contohnya apa dia? Macam tadilah kan kita buat zone, betul tak? Zone ataupun dalam zone itu sendiri, kalau kita pilih zone tengah, kita boleh pecah kepada strata apa kelas kalau in terms of geografi? Daerah negeri. Sebelum daerah?
Negeri Kawasan. dulu. Sebelum daerah kita masuk negeri dulu, betul tak? Dalam kita cakap tentang zon tengah, kita ada apa? Kita ada Selangor, kita ada Kuala Lumpur, kita ada Putrajaya, kita ada Negeri Sembilan. So kita dah ada berapa strata kat situ? 4 kan? Itu strata berdasarkan negeri. Kemudian mungkin kita ada strata apa kemudian selepas itu? Macam ni kita katakan age. Kalau kita nak go by age lah. Atau gender. Atau income dia, atau occupation dia, ataupun teaching level. Contoh ni contoh yang umum. Tapi kalau dalam konteks tadi, kita sudah ada satu strata yang besar, iaitu based on state yang kita ada, 4. Selangor, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Kita ada 4. Mungkin di bawah tu kita nak pecah lagi. Contohnya kita nak cakap pasal cikgu matematik tadi kan. Cikgu matematik sekolah rendah ke sekolah menengah? Katalah kalau kita nak melibatkan kajian kita melibatkan sekolah menengah, sekolah rendah, ataupun mungkin kita kata saya nak fokus kepada guru sekolah menengah je lah, saya tak nak guru sekolah rendah, saya nak fokus kepada guru sekolah menengah. Jadi daripada guru sekolah menengah tu, apa di antara karakteristik yang mungkin boleh kita grupkan lagi kelas? Halo? Jenis sekolah. Jenis sekolah kan? Jenis sekolah dan sebagainya. Okey, sekejap saya. Okey, contoh So kita ada orang kata zon tengah lah, ni adalah populasi kita. Okey. Dan kita boleh pecahkan kepada beberapa strata tadi kan? Pertama kita nak based on negeri kita ada Selangor. Kemudian kita ada KL. Kemudian kita ada Putrajaya. And the last one we have Negeri Sembilan. Okay, katalah ni adalah strata yang kita ada setakat ini. Okay, ni adalah berdasarkan negeri. Next, daripada Selangor, KL, Putrajaya dan sebagainya, kita nak stratifykan dia lagi. So, contohnya Selangor ni kita pecah kepada apa tadi? Siapa sebut tadi? Klasifikasi yang seterusnya. Apa yang boleh kita buat tadi kelas? Daerah. Okey, alah buruknya. Okay. Mungkin kita boleh kata kalau daerah contohlah kita katakan sekolah bandar luar bandar dan Putrajaya ada ke? Luar bandar tak ada pula ya. Okey, contoh jenis-jenis sekolah lah kata. Okey, alright. Kita ambil sekolah berasrama penuh. SBP. Alah, kenapalah saya guna ni sekejap ya. Okay, kita ada SBP, kita ada sekolah harian, katalah kita ada sekolah agama. Kita ada macam tu contoh. So kalau sekiranya untuk Selangor ni kita pecah kepada strata yang seterusnya iaitu jenis sekolah, SBP, sekolah harian, sekolah agama. Di KL, Putrajaya, Negeri Sembilan pun kita perlu pecahkan kepada strata yang sama. Faham tak? So dalam KL ada SBP, ada sekolah harian, sekolah agama, dekat Putrajaya pun sama, dekat Negeri Sembilan pun sama. Right? So ini adalah strata yang kedua iaitu jenis sekolah. Kemudian daripada SBP dengan ni pula, kita boleh pecah pula lagi kelas. Kita boleh letakkan lagi apa dia antara ni. SBP ni kita nak pecah kepada apa? We are talking about maths teachers tadi kan? Mungkin kita nak tengok kepada jantina. Pecah pula pada dia ni. Kita tengok kepada mungkin guru lelaki dan guru perempuan. Dan begitulah. Kalau kat sini lelaki dengan perempuan, kat sini pun lelaki dengan perempuan, kat sini pun lelaki perempuan. Dan sama halnya seperti kelompok-kelompok yang lain. Strata-strata yang berbeza mengikut negeri. Jadi daripada situlah barulah kita pecahkan. Katalah setelah kita membuat pengiraan sampel daripada populasi, kita kata mungkin daripada keseluruhan di negeri Selangor, KL, Putrajaya, Negeri Sembilan, berapa jumlah populasi guru
guru matematik. Katalah kita ada 3,000 contoh 3,000 ataupun 4,000 lah senang. Kita ada 4,000 tetapi berdasarkan pengiraan untuk mendapatkan sampel, kita akan tengok nanti dengan sampel, kita perlukan 440 contoh 440. So, bila kita ada populasi 4,000, sampel 440 dan kita ada 4 kumpulan ni. Kita boleh ambil proportionate ataupun kita boleh membahagikan dia kepada jumlah yang sama. Maknanya kalau katalah kita perlukan sampel 440, maka kita kena 440 ni kita kena bagi kepada 4, so kita dapat berapa kelas? 110. 110. Jadi berapa orang daripada Selangor yang kita perlukan? 110. KL? 110. Yes. Putrajaya? Yes. 110. Jadi pecahan kita buat sama banyak dan daripada 110 ni kita pecah pula pada ni. SBP berapa orang, sekolah harian berapa orang, sekolah agama berapa orang kita nak daripada 110 ni. Pecah pula pada sini. Daripada 110 kita katalah kita bagi 3 kan. Kita bagi 3 lebih kurang lah. Biasanya kan, kalau macam ni kita boleh upkan dia. Maknanya kalau kita kat sini kita kata 100-110, mungkin kat sini oleh kerana nak memudahkan pengiraan ataupun pemilihan sampel, kita kena ambil lah berapa, mungkin 40 lah. 40 jadi 120. Tak apa kat sini terlebih tak apa. Ini anggaran kasar. Sebab berapa yang you hantar tidak semestinya banyak tu yang kita dapat pulangan, betul tak? So that's why di dalam kita menghantar soal selidik kita kepada responden, kita jangan terlalu bergantung kepada nilai sampel, minimum sampel yang dicadangkan hasil daripada pengiraan kita tu. Kita kena up sikit. Sebab apa? Kerana untuk memastikan jumlah pulangannya tidak mengurang ataupun tidak kurang daripada jumlah sampel yang kita perlukan. Kalau dia kurang, dia akan jadi ralat persampelan. Maksudnya dia tidak cukup mewakili populasi. Kita cakap tadi kan tentang representativeness of the sample to the whole population kan. Kalau jumlah sampel yang kita dapat, maksudnya pulangan soal selidik kita dapat tu kurang daripada jumlah yang minimum, maknanya data tersebut boleh tak kita generalisasikan? Tak boleh sebab dia tidak mencukupi untuk mewakili. Tapi kalau kita ada lebih tak apa. So dalam konteks ini, kita letaklah 40. Kalau 40 kat sini untuk SBP, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang? Mungkin 20. Jadi begitulah macam mana kita stratifiedkan ataupun kita menstratakan pemilihan sampel kita dengan menentukan ataupun meletakkan mereka ke dalam grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan yang berbeza, kemudian dipecahkan lagi kepada level-level yang berbeza sehinggalah kita dapat secara jelasnya kalau di SPP kita nak cari berapa orang cikgu lelaki, berapa orang cikgu perempuan. Sekolah harian berapa orang cikgu lelaki, 20 cikgu lelaki, 20 perempuan, 20 lelaki, 20 perempuan. Sekolah agama yang akhirnya membawa kepada 120 di Selangor dan perkara yang sama juga yang kita buat dalam kita mencari sampel-sampel bagi 3 negeri yang lain. Okey, ada soalan setakat ni? Doktor, saya nak tanya kalau untuk persampelan kan, kalau kita nak pilih persampelan, ada beza ke kalau macam master you kena macam master kita kena buat banyak ini? Ada limitation. Kalau PhD kena buat contohnya macam satu Malaysia. Ada mempengaruhi ke doktor? Okay. Kalau kita buat sikit tu tak boleh ke macam tu? Okey. Sebenarnya terima kasih Zati. Sebenarnya yang menentukan jumlah sampel yang perlu kita ada bukanlah level study kita. Bukan kerana kita buat masters maka kita boleh buat sikit. Bukan kerana kita buat PhD kita kena buat banyak. Apa sebenarnya yang kita berbalik kepada kaedah macam mana pengiraan sampel itu dibuat. Dia bergantung kepada macam proses tadilah. Apa dia masalah dalam kajian kita, apa dia isu yang nak kita tackle, apa dia perkara-perkara yang nak kita kaji, yang bertitik tolak daripada persoalan kajian kita pecahkan kepada hypothesis dia dan variable dia. Jadi apabila kita telah dapat kena pasti macam tu, barulah kita define populasi kita. So justifikasi kenapa kita nak memilih populasi itu juga perlu diambil kira lah. Ni regardless of whether you are master students or whether you are PhD students ataupun ada graduate students. Justifikasi itu mestilah orang kata berpaksikan kepada kenapa ataupun kenapa kita nak define populasi yang macam tu. Ada setengah pelajar yang buat kajian, dia buat survey. Tapi dia buat dekat sekolah dia je.
Sebab dia kata saya define populasi saya sekolah saya. Ramai yang buat macam tu. Tapi dalam konteks macam ni, kalau kita di peringkat satu kajian secara akademik, orang, kalau you sebagai pembaca, you boleh query. Kenapa dekat satu sekolah dia? Jadi mungkin dia tak tulis, tapi sebenarnya mudah bagi dia kata sebab sekolah saya. Sedangkan dia bercakap tentang contohnya macam konteks tadi kan, bagaimana pelajar belajar maths menggunakan mobile apps. Contoh kita kait dengan saya pernah bagi contoh ni kan pada sebelum ni. Pelajar mempelajari tajuk trigonometry menggunakan mobile apps. Kita nak tengok kata mungkin persepsi pelajar. Ya, secara umum persepsi pelajar, apa dia pandangan pelajar apabila belajar matematik menggunakan mobile apps. Jadi dia buat satu kajian survey. Ni bukan kajian tindakan ataupun bukan kajian kes. Kita bercakap tentang kajian survey. Jadi dia buat survey kepada pelajar-pelajar tingkatan 2 di sekolah dia sahaja. Jadi dia kata oleh kerana dia define populasi dia adalah sekolah saya, jadi populasinya adalah semua pelajar tingkatan 2 lah. Sekolah saya pula ada 3 je kelas contohnya. 3 kelas, 1 kelas 40, jadi 120 adalah populasi. Kalau you jadi pembaca, you orang puas hati tak macam tu? Puas hati tak dengan mengatakan populasi adalah 120? You rasa macam mana? Pendapat? Macam kajian syok sendiri lah juga doktor kan? Ya, sebab kajian tu kajian survey. Lainlah kalau kajian tindakan, maksudnya kajian tindakan contohnya, you bangunkan sendiri mobile apps, you buat mobile apps dan kaji dengan pelajar nak tengok keberkesanan dia. Itulah cerita. Ya, maksud kita nak kaji, kita ada satu kelompok pelajar yang mempelajari tajuk trigonometry menggunakan mobile apps. Kita nak tengok keberkesanan dia, apa dia isu-isu selingkar penggunaan mobile apps misalnya, apa dia orang kata pandangan pelajar tentang cara pembelajaran secara kata yang contemporary menggunakan mobile apps. Itu tak apa sebab dia dalam kajian tindakan, persampaian dia non-probability. Dia tidak yang kata dikhususkan untuk generalisasi. Now we are talking about generalization, generalizing your findings into the whole population. Tetapi kalau kita hanya define, kita hanya frame populasi kita untuk kajian survey ni dekat sekolah kita saja, saya rasa itu tak tepat lah. Macam siapa cakap tadi, Syok sendirilah kan. Maksudnya, kenapa nak pilih satu sekolah je? Sedangkan you membuat kajian secara kajian tinjauan yang melibatkan satu konteks yang lebih luas. Jadi maksud kita saya sebut tadi, bila kita sebut tentang accessible population as compared to the actual population, accessible maksudnya dalam jangkauan kita. Tapi bukanlah maksud jangkauan tu hanya sekolah kita saja. Maksud kita limitlah kepada mungkin zon yang berbeza macam tadi kan. Kita tak mampu pergi seluruh Malaysia, kita carilah satu zon sebab we are talking about survey research. Ya, kalau kita dalam konteks kajian kita sekarang ni, inferential statistics kan, kita melibatkan satu kajian yang melibatkan survey research. So, apa yang boleh you buat ialah you kena ambil satu accessible population yang you boleh pergi. Maksud mungkin kita kalau yang mungkin mengajar kat Sabah Sarawak, you ambil lah di zon Sabah Sarawak misalnya. Jadi, declare lah itu sebagai populasi. Ya? Sekejap. Izzati tanya pasal apa tadi? Saya takut saya tak menjawab soalan. Saya rasa ada sikit lain. Menjawab. Yang saya tanya tadi yang pasal doktor dah jawab dah tadi tu. Apa you tanya tadi? Kejap. Saya nak recall balik. Apa Izzati tanya tadi? Saya tanya pasal Izzati dia tanya doktor level kita sarjana atau PhD tu reflect tak dengan bilangan persampalan. Tak ada menjawab lah. So maksudnya tak kira kita berbalik kepada asas asas Izzati dan semua. Asas bila kita bercakap tentang kajian kita nak buat survey, pertama kita perlu ada populasi, dah faham kan? Kita boleh define populasi kita. Jangan terlalu kecil sehingga orang boleh query. Kita kena ambil satu orang kata accessible population yang orang kata make sense lah. Yang kedua, kita perlu membuat pengiraan persampalan. Kita dah dapat berapa saiz sampel, nanti kita akan exercise sekejap lagi. Berapa saiz sampel yang kita perlukan, kemudian barulah kita memilih apa dia teknik persampalan yang sesuai untuk kita pilih. Macam tadi kita boleh ada, yang pertama kita ada random kan, you boleh pilih secara random. Tapi limitasi kalau kita tak ada senarai cikgu yang mengajar di 4 buah sekolah tu, I think it's quite impossible for us to get the list kan. Mungkin ada cikgu bertukar ke dan sebagainya.
Jadi kita boleh opt for the second one. Contohnya macam tadi lah, stratified. Kita boleh stratakan kepada negeri dulu, jadi sekolah, kepada gender guru. Itu semua bergantung kepada orang kata variable yang kita nak kaji lah. Okay? So daripada itulah barulah kita boleh collect data kita dan memastikan yang data kita itu cukup untuk mewakili populasi yang telah kita laksanakan ataupun telah kita define tadi. Okay. Doktor, kalau mini kajian, dia punya sampel sama dengan kajian tinjauan ke ataupun kajian tindakan tadi? Dia bergantung pada sebab kajian tinjauan ataupun kajian tindakan adalah research design. Kaedah kajian apa yang kita gunakan. So kalau kita bercakap tentang kajian tinjauan, dia melibatkan kajian secara kuantitatif yang melibatkan mungkin pemilihan ataupun pengiraan saiz sampel itu perlu berdasarkan populasi. Tetapi dalam kajian tindakan, dia tidak jatuh di bawah kajian kuantitatif. Jadi dia menggunakan non-probability sampling. Yang non-probability sampling maksudnya pemilihan secara purposif lah. Nanti kita akan masuk nanti. Sekejap lagi Boleh Okey. Boleh saya sambung sikit lagi ke ataupun sebelum Doktor, tu lain? Ya, sila. Saya nak tanya berkenaan kajian rintis, adakah proses dia sama ataupun lebih longgar? Okey, apa yang cikgu faham tentang kajian rintis sebelum tu? Kajian rintis ni kita cuma nak tahu berkenaan nak tahu soal selidik tu boleh guna ke tidak, guna pakai. Okey. Tujuan kajian rintis adalah untuk melihat reliability kan, kesahan dan kepercayaan. Kesahan dan kepercayaan bagi item-item yang akan kita gunakan dalam kajian kita. Jadi, soalan ni tadi, apa perbezaan antara pemilihan sampel ke? Tak, maksudnya proses pemilihan sampel ni sama ataupun lebih longgar? Okey. Dalam kajian rintis, pemilihan sampel tidaklah seperti untuk kajian sebenar cikgu. Dalam kajian sebenar, macam kita katakan tadi, kita kena tahu dulu siapa dia populasi umum dan bagaimana kita nak extract jumlah nilai sampel yang kita perlukan daripada populasi tersebut. Okey, itu jelas Tapi untuk kajian rintis ni, biasanya kita tidaklah membuat pengiraan ataupun kita kena kira saiz sampel tu. Tak perlu biasanya kalau yang rule of thumb yang paling mudah ialah dalam konteks statistik kita bercakap pasal Z-score dan sebagainya, untuk membolehkan sesuatu dapatan itu kata dianalisis minimum adalah 30. Minimum adalah 30. Sebab tu biasa kalau untuk kajian rintis ni kita akan cari satu jumlah yang mungkin dalam 30, 40, tapi janganlah 10 orang je. Biasa 30 adalah minimum number untuk membolehkan kita melaksanakan analisis. Jadi 30 itu walaupun kita kata dia tidaklah serigid ataupun sedetail macam pengiraan dalam kajian sebenar, tetapi ciri penting dalam pemilihan siapa responden yang akan diguna pakai dalam kajian rintis, responden tersebut mestilah juga daripada populasi. Kalau kata macam tadi kan kita cakap tentang cikgu yang mengajar matematik kan di 4 negeri tu tadi. Jadi untuk tujuan kajian rintis, cikgu perlu cari 30 guru yang mengajar matematik daripada mana-mana negeri yang terlibat dalam kajian kita. Jangan buat kajian rintis di Sarawak. Sebab Sarawak adalah tak termasuk dalam populasi kita. Kes itu pertama. Yang kedua, mereka yang telah terlibat di dalam kajian rintis, boleh tak kita collect data lagi untuk kajian sebenar? Tak boleh. Tak boleh dah. Maksudnya, kita kena apabila kita dah gunakan mereka untuk rintis, kita tidak boleh lagi menggunakan kumpulan yang sama untuk kajian sebenar. Sebab dia akan mungkin melibatkan bias dan sebagainya. So once mereka dah terlibat dengan rintis, jangan lagi pergi collect data lah dengan mereka untuk kajian yang sebenar. Boleh Jelas ke? Cikgu Aidin? Boleh doktor. Maknanya kita ambil kalau kerja rintis kalau kat negeri Melaka kita ambil tak kisah daerah mana pun tak kisah. Lebih dari 30 orang lah. Okay. Tapi jangan ambil cikgu yang sama bila kita nak collect data yang sebenar. Mereka hanya sekali je boleh kita gunakan. Alright? Okay, boleh saya teruskan sikit lagi? Boleh. Alright. Okay, ini stratified macam setelah terang tadi.
Inilah kelebihan kalau kita buat secara berserata tadi. Dia membolehkan pengkaji ni untuk menganalisis, melihat perbezaan yang mungkin berlaku antara kumpulan-kumpulan yang berbeza tadi. Contohnya kumpulan apa dia? Berdasarkan different schools kan, jantina. So dah ada lah hipotesis kat situ. Maknanya mungkin kalau melibatkan kata negeri, sekolah dan juga jantina, apa dia hipotesis yang you all boleh formulate kelas? Cuba fikirkan hipotesis apa daripada katalah kita ada negeri, kita ada jenis sekolah tu tadi dan juga jantina. Saya cakap dengan dinding kosong lah. Semua orang tak nak on camera ya. Izzati je. Nailah baru muncul. Yang lain ni kenapa tak nak on camera? On dah sekejap. Ni orang kata apa, adab berguru kan. Okey. Apa you rasa? Apa you rasa? Apa antara hipotesis kajian yang boleh you fikirkan melibatkan yang tiga tu tadi? Negeri, kita ada jenis sekolah, kita ada jantina. Pencapaian. Okey, cuba buat dalam bentuk hipotesis. Ataupun at least nyatakan dua dulu variable yang boleh kita uji. Sebab dalam hipotesis perlu pada at least pada dua variable kan, dua elemen. Perbandingan antara negeri. Okey. Latar belakang yang mempengaruhi pencapaian. Okey. Lagi? Jantina lelaki dan perempuan, perbandingan, okey. So maksudnya kita dah ada frame yang umum, maksudnya variable yang umum berasaskan negeri, berasaskan jenis sekolah, berasaskan jantina. Nampak kita ada grup-grup yang macam tu. Jadi sekarang ni kita kena perhalusi lah. Contohnya, kita rujuk balik pada apa sebenarnya penyataan masalah. Kalau konteks dalam kajian contoh yang kita bagi tadi, cikgu-cikgu mengajar matematik di negeri-negeri ini, kita nak kaji dari sudut apa? Cuba bagi satu idea. Kita cuba bedah siasat sikit. Ni saya banyak bercakap kan. Sekarang ni kita cuba kata minds on sikit. Cara mengajar? Ya? Cara mengajar. Okey. Contohnya, kita katakan guru-guru mengajar matematik ni kita nak tumpukan kepada sekolah menengah tadi kerana dalam penyataan masalah, contohnya kita katakan bahawa dalam konteks pengajaran matematik ini, kita katakan masih lagi orang kata pencapaian pelajar ni masih lagi di tahap yang sederhana. Contoh itu isu dia. Pencapaian pelajar masih di tahap sederhana sehingga menyebabkan kata banyak lagi usaha yang perlu dilaksanakan, ataupun kita merujuk kepada teams pun level pelajar kita masih pada tahap yang kurang memberangsangkan lah dari sudut pencapaian mereka dalam subjek matematik. So apa dia possible factor? Apa di antara penyebab yang menyebabkan kita rasa menyebabkan pelajar ni masih lagi di tahap yang sederhana in terms of dia punya mathematics performance? Kaedah pengajaran? Okey, satu kaedah pengajaran guru. Lagi? Tempoh pengalaman guru mengajar. Okey, maksudnya kemahiran guru lah. Kemahiran guru, cara mengajar guru, kemahiran lagi? Possible factors. ABBM, alat bantu mengajar yang terdapat di sekolah-sekolah. Okey, BBM yang terhad. Lagi? Mungkin in terms of pelajar kurang motivasi ke, contoh kan? Kurang minat ke? Okey, baik. Ataupun mungkin kita kata juga dari sudut masa dengan silibus tu tidak memadai. Silibus banyak, masa pendek. Contoh kan? So we have all the list of potential punya factors. Kita ada banyak faktor kan? Tetapi adakah semua faktor tu kita nak address dalam kajian kita? Tak kan? Tak perlu. Tak. Tapi kenapa kita kena senaraikan? Sebab menunjukkan kita membaca. Ingat tak dulu? Lepas baca you kena? Baca. And then you kena? Baca. Baca. Ingat tu. Farizah 2020 dalam kurungan. Baca dan baca. Farizah 2020. Okey. So daripada yang tu, katalah tadi cara pengajaran guru, BBM kurang, pengalaman kurang. Yang mana you rasa you nak kaji contohnya dalam konteks ni? Sajalah kita ambil simulasi satu kan? Kita buat simulation. Kita nak kaji tentang apa dia? Kita nak tengok tentang apa? Cara pengajaran,
tentang tahap kemahiran guru, tentang kecukupan bahan. Contohnya mana satu yang rasa kita nak kata tumpukan? Kalau saya mau tu bahan kot, sebab bila kita sampel kita guru nak kritik cikgu dia bila nak kritik infra tu dia lagi telus lah berbanding nak kritik cara dia. Okey. So katalah kalau kita nak fokuskan kepada bahan bantu mengajar. So kita kena dalami lagi. Bahan bantu mengajar, isu ni kita nak frame dari sudut apa? Kemahiran guru dalam pembangunan bahan, kemahiran guru dalam menggunakan bahan sedia ada, ke apa dia? Itu maksudnya isu tu kita perlu jelas. Okey? Contohnya sekarang ni kalau kita bercakap tentang, katalah tadi Zati kata kita nak tengok tentang kata isu berkaitan dengan penggunaan bahan kan. Kita boleh kupas sama ada apa dia setakat ni bahan yang cikgu-cikgu matematik gunakan semasa pengajaran. Ya? Kita nak tahu persoalan kajian kita. Apa dia? Yang kedua, bagaimana guru-guru menggunakan in terms of kemahiran dia lah. Kita nak tengok kemahiran dia. Jadi kecukupan, kewujudan bahan yang sedia ada dengan bagaimana cara guru menggunakan itu boleh kita kumpulkan, kita jadikan sebagai persoalan kajian. Contohnya, kalau kita cakap tentang kewujudan tadi kan, yang pertama kita boleh tengok dari segi apa kelas. Apakah dia bahan bantu mengajar sedia ada yang guru gunakan di sekolah contohnya. Ataupun mungkin juga apakah antara masalah yang dihadapi oleh guru dari sudut kecukupan bahan bantu mengajar dalam pengajaran matematik kan, apakah kecukupan dia. Yang kedua, mungkin kita nak tengok juga kalau katalah kita andaikan rasa macam tak cukup, tapi kita nak tahu kalau tak cukup cikgu ni boleh buat ke tidak kan. Jadi soalan yang kedua, apakah tahap kemahiran guru di dalam penghasilan bahan pengajaran bahan bantu mengajar untuk pengajaran matematik di sekolah menengah. Mungkin kita ada dua persoalan. Apa persoalan kajian pertama tadi? Kecukupan bahan. Apakah kecukupan dia? Yang kedua adalah apa digunakan. Sejauh mana diguna dan apakah kemahiran dia. So kalau kita frame macam tu, jadi rentetan daripada tu, apa yang boleh kita buat hipotesis? Katalah kita ada persoalan kajian kan, dan macam mana kita nak bangunkan hipotesis daripada 4 negeri tadi, 3 jenis sekolah tadi, lelaki dengan perempuan. Mungkin kita boleh kata kalau antara negeri ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat perbezaan ke, kita boleh hubungan ke, kita boleh buat perbezaan. Yes, kita ni perbezaan lah sebab dia melibatkan negeri kan contohnya. So jadi hipotesisnya adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kecukupan bahan antara negeri 4 tadi. Contoh. Kalau jenis sekolah, tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Perbezaan yang signifikan, perbandingan tu perbezaan lah. Perbezaan yang signifikan antara guru-guru yang mengajar di sekolah asrama penuh, sekolah harian biasa dan sekolah agama dari sudut kemahiran dalam membangunkan bahan. Atau yang ketiga, lelaki dengan perempuan? Kemahiran. Tidak terdapat hubungan yang signifikan, perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dengan perempuan in terms of apa dia. Mungkin boleh dua perkara tadi. Pertama ialah kecukupan tu, persepsi mereka tentang kecukupan bahan. Yang kedua tentang kemahiran mereka dalam penghasilan bahan. So nampak tak sekarang macam mana kita tapi actually sebenarnya dia working backward. You kena tengok persoalan kajian, you kena tengok hipotesis kajian, barulah kita senaraikan variable dia, pemboleh ubah ciri-ciri. Daripada pemboleh ubah itu katalah kita nak tengok jantina, pengalaman mengajar. Jadi pengalaman mengajar juga mungkin perlu kita masukkan di dalam strata yang akan kita guna pakai itu tadi. Macam tadi saya bagi contoh dulu kan. Dia macam working backward sikit lah, tapi supposingly you kena work from kata research objectives, daripada hipotesis baru kita pecah kepada strata-strata. Tu pun kita nampak mapping dia. Ya,
kalau dalam kajian kita, dalam hipotesis kita tidak melihat kepada perbezaan lelaki dengan perempuan, we might not be it might not be necessary for us to stratify the group into genders. Sebab kita bukan dalam persoalan kajian kita. So kita stratifykan dia mengikut karakteristik ataupun ciri-ciri yang kita nak tengok lah. Payah ke tak ni? Nak tanya kan, persempadanan masyarakat ni, kalau katakan ditanyalah kenapa kita pilih, adakah kita boleh sekadar bercakap populasi itu terlalu besar so kita klusterkan dia dan kita melihat kepada faktor-faktor ciri-ciri yang diperlukan sahaja. Bolehkah kita justify macam tu dia cukup kuat ke, ataupun dia ada lagi yang alasan yang lebih strong untuk kita pilih sampel strata tu? Okay. Semasa kita justify apa dia teknik persampelan yang kita gunakan, biasanya kita janganlah declare sesuatu yang orang kata akan memberi reflect kepada kelemahan kita. Kita jangan katalah macam kajian ini tidak menggunakan rawat kerana orang kata di luar jangkauan. Walaupun kita tahu, kita faham, tapi biasa kita tak declare dalam penulisan tu lah. Kita kena jaga air muka kita sebagai penyelidik lah maksudnya kan. Bukanlah jaga air muka, maksudnya justifikasi itu perlu sesuatu yang rasional, yang tidak bersifat personal, ya. Okay. So kita boleh katakan, instead of kita katakan kita pilih ni kerana kita tak dapat nak buat jangkauan yang lebih besar, jangan sebut macam tu Nabihan. Okay, sebaliknya kita kata kajian ini menggunakan persampelan secara rawat strata kerana menurut you cite daripada buku research method mengatakan apa kelebihan stratified. Kita ambil macam tu. Biasa justifikasi adalah berdasarkan daripada reference yang kita ada. Maksudnya kenapa kita nak gunakan tu? Contoh kalau kita gunakan kaedah kajian tinjauan kan. Kita yang kata penyelidik memilih untuk melaksanakan kajian tinjauan kerana dia tidak melibatkan kajian kualitatif yang lebih panjang tempoh dia. Apa persepsi pembaca bila you tulis macam tu? Nampak macam tak cantik sikit lah kan kita punya justifikasi. Sebaliknya, instead of saying that, kita boleh buat justifikasi kenapa kita nak menggunakan kajian secara tinjauan, kerana dalam kajian tinjauan boleh membolehkan kita dapat data daripada jumlah populasi sampel yang lebih besar. Kita boleh mendapatkan orang kata secara orang kata ni lah banyak soalan yang boleh kita tanya contohnya. Tapi perlu ada citation daripada research method. That's how we justify any decision that we make in our methodology. Okay? Alright? Okay. So maksudnya you kena pandai-pandai lah cara macam mana kita nak menjustifikasi, but always refer to citation. Always refer to citation and elakkan daripada menyandarkan alasan itu kepada personal base punya justification. Macam katalah oleh kerana penyelidik mempunyai masa yang terhad untuk melaksanakan kajian sarjana, tak nak tulis macam tu jangan tulis. Walaupun kita faham memanglah itu sebenarnya, tapi dalam penulisan you jangan tulis yang menunjukkan kata kelemahan kita, menunjukkan macam inilah kerana personal bias kita dan sebagainya. So always go back to the justification from the sources of kata rujukan-rujukan yang muktabar. Contohnya buku research method lah. Kita jangan mention pasal masa lah kalau boleh doktor dalam kita punya limitasi kajian ke apa macam yang doktor cakap tadi tu. Ya, tak selalu jumpa macam tu doktor Yalah. Indirectly kita faham. Kita sebagai pembaca kita tahu pun kan. Tapi instead of highlighting that, kenapa kita tidak jual kita punya metodologi kita pilih ni. Saya nak pilih ni sebab dia macam ni sesuai dengan kajian saya kerana itu ini. Tapi jangan letakkan kerana personal reason. Lagi-lagi pula lah kita kata kalau kita buat kajian secara kualitatif ni, kita hanya pergi ke sekolah kerana convenient, kerana penyelidik mudah untuk itu lagilah nampak macam kurang kukuh lah kita punya justifikasi kan, walaupun kita tahu sebenarnya kan. Macam kalau saya ada baca tesis kalau kata pelajar di UM, dia akan buat di mana area bangsa. Kalau pelajar UKM Hulu Langat, kita dah faham lah. Pelajar UPM area sedang, tapi tak payahlah declare kerana kami belajar di situ. Tak, kita faham. Tapi dia silent je lah benda tu. Kita faham sebagai pembaca, kita tahu. Tak payah nak highlight, kerana lokasi, tak perlu sebab itu akan, especially kalau you dalam Viva dan sebagainya kan, nanti pendidik tanya lah,
Kenapa pilih dekat ni, dekat Rulangat je, dekat Bangi je? Takkan kata sebab saya duduk kat Bangi, tu sengih dalam viva kita. Tak nampak strong lah, tak nampak kesajanaan itu. Tapi sebaliknya kalau you justifikan pemilihan ini adalah kerana saya random. Saya random, bila saya dah buat pilihan random, Bangi yang terpilih. Jadi saya pergilah kat Bangi. Nampak tak? Tak salah. Sebab memang dalam pemilihan stratified random tu pun, nama pun random kan, kita pilih si random. Contoh macam tadi, di negeri kita pecah kepada jenis-jenis sekolah. Betul tak? Sekolah harian, kebetulan sekolah harian yang kita pilih serandom itu berada di Jalan Reko. Jalan Reko sebelahnya rumah kita. Kan? Tapi kita tak kata kerana Jalan Reko itu sebelah rumah saya, tapi pemilihan itu adalah serandom. Maka terpilihlah sekolah itu yang kebetulan berada di sebelah rumah saya. Tapi tak ada kita cerita dalam tulisan tu, dalam kurungan sebelah rumah saya je. Jangan tulis macam tu kan? Right? Boleh? Okey, boleh saya sambung sikit lagi ke? Ada soalan lagi? Boleh. Doktor, kalau minimum untuk mini kajian berapa sampel doktor Apa maksud mini kajian? Sebab kami ada buat mini kajian kan, tapi sebab kita pakai Google Form kan, kita randomly je sebar kan. Jadi tu tak tahu berapa yang valid lah untuk kita proses. Saya rasa dia berbalik juga kepada sama ada kajian mini tu melibatkan ni tak Zati? Inferential statistics tak? Deskriptif saja, analisis je doktor. Okay. Dua keadaan. Satu, kalau studi kajian UO ni melibatkan deskriptif, kajian secara deskriptif, saya rasa boleh lah. Maksudnya dia pengiraan sampel itu kata dia tidak perlu sangat kepada tapi susah juga saya katalah by right sebenarnya. Kalau kajian kuanti memanglah you all kena memilih pengiraan, still kena buat pengiraan lah. Tetapi kalau hanya melibatkan deskriptif mungkin dia ada leeway sikit kat situ. Tetapi yang penting kalau ada inferential, ini yang sangat-sangat you all kena jaga. Sebab macam tadi kan, kenapa kita perlu pemilihan itu representative enough? Kerana at the end, setelah kita buat inferential statistics ni, kita nak infer kepada populasi. Jadi, apabila size sampel kita ni kurang daripada yang ditentukan, maka akan berlaku radap persampelan. Okey, kejap saya cuba cari. Kejap. Saya cuba cari yang paling mudah kita ada. Okay, nampak tak yang saya share ni? Nampak tak kelas? Nampak. Craig Morgan So Craig Morgan ni sebenarnya adalah salah satu daripada table yang boleh kita gunakan untuk kita menentukan sample size. Ya? Macam mana cara dia? Kalau kita lihat kat sini, saya scroll down a bit. N ialah populasi keseluruhan. S adalah sampel. Jadi dia dah letak dah kat sini. Kalau populasi keseluruhan 10, sampel you kena ambil memang 10. Apa populasi yang 10 tu? Contohnya dalam kes-kes yang rare kan, contoh kalau macam dalam medik, penyakit kanser yang sangat rare. Dalam Malaysia ni ada 10 orang je. Jadi untuk buat kajian dia kena ambil 10 orang ni. Kalau kita beranjak sedikit, untuk laju-laju yang seterusnya, katalah tadi kita ada pelajar siswa azhar 500 contoh kan kelas. So kita tengok kat N. Kat mana saya perlu cari? N 440 ke N 800? Ke bawah lagi. Ni 500 kan? So berapa nilai minimum yang saya perlukan untuk sampel saya? Tengok nampak kat sini. Berapa ni? 217 kan? Jadi ini adalah minimum tau kelas. Minimum. Jadi kalau saya nak sebar 300 setengah boleh tak? Boleh tak saya nak sebar 300 setengah? Boleh. As long as return tu, pulangan tu jangan kurang daripada 217. Sebab 217 ini adalah minimum.
You ada 400 pun tak apa. Tapi kalau you ada 200, macam mana? Ulangan you 200 je. Dia cukup tak mewakili? Dia tak cukup. boleh lah. Maknanya kalau tak cukup, ada 200 je, sedangkan yang minimum yang dicadangkan dalam jadual pengiraan KJ Morgan 217 bermakna telah berlaku ralat persempelan kelas. Maknanya data kita, sampel kita tidak cukup mewakili, therefore you cannot run any inferential statistics. Although at the first place you are planning to run inferential statistics. But since you have a lower number of the kata actual ataupun a minimum number yang proposed by KJ Morgan untuk sampel, maka dia tidak mencukupi, you tak boleh nak run inferential statistics. Even you run pun dia tak valid lah sebab dia tidak mewakili. Ya, faham eh? Begitu juga kalau kita ada tadi berapa saya kata 2000 2000 cikgu kan, 2000 cikgu matematik kan di ni. Jadi berapa yang kita perlukan? 322. Ini adalah minimum number. So kalau kita nak 322, berapa you nak sebar kelas? Berapa kita nak sebar? Should be a lot. A lot more lah. Mungkin hantar 400 pun boleh hantar. Kan? Sebab kita tak pasti kita hantar 400 ni berapa orang yang nak return pada kita. Ya? Kita janganlah tengok 322 ngam-ngam dia hantar 322. Tengok-tengok pulangan tak sampai 322, dia tak mencapai lah. Okay. Alright. So saya cerita ni saya menjawab pada soalan siapa yang tadi? Sorry saya ni tak fokus tengah migraine sebenarnya ni. Siapa tanya tadi? Dr. Izzati. Izzati tanya apa tadi? Mini kajian tadi. Okay, mini kajian. Okay. Maksudnya kita memang kena rujuk juga KJ Morgan tu Sebab saya tahu mungkin ada yang buat mini-mini tu kan. Orang kata 30 cukup lah kan. 30 cukup lah. So saya pernah dengar cakap 30 cukup doktor. Memanglah asasnya kalau you dalam KP2 tu memang 30 tu mencukupi dari sudut pengiraan Z-score pertaburan tu. Tapi takkanlah kita oleh kerana 30 kita pun cari 30 lah. So maksudnya you kena ada konteks tu juga sebab di dalam kajian secara survey ni, especially bila survey lah. Kan sebab nama pun survey. Survey tu melibatkan satu kelompok yang mungkin lebih ramai. Bukannya kajian kes seorang pun boleh. Sebab kita pergi secara mendalam, kita adanya multiple source of data, kita ada observasi, kita ada interview, kita tanya parents, kita tanya cikgu contoh kan. Beza-beza. Tapi kalau dalam kajian survey, sebaiknya kita carilah pengiraan saiz sampel itu yang munasabah. Yang munasabah lah. Tapi kalau untuk exercise, untuk assignment dia okey lah kan. Tapi untuk publication, saya tak sarankan lah. Especially kalau you nak tenggek pula nama penyelia, kesian kat penyelia kan. Buat inferential statistik. Tiba silap-silap you buat pula inferential. 30 sampel. Siapa dia populasi dia? Bawa nama supervisor. Janganlah macam tu kan. Nanti bila you dah publish, supervisor pun tak nak upload dekat IRAP. Dah tak upload dekat IRAP, tak boleh guna untuk syarat bergraduasi. Jadi bila alang-alang kita dah belajar, kita peganglah kepada asas perkara tersebut dan kita gunakan throughout lah. Okay. Tapi kalau untuk exercise, untuk macam nak try out kemahiran buat latihan untuk penyelidikan, that's fine. Tapi kalau untuk to the extent of orang kata submitting your research findings to any journal article, saya rasa mungkin tak berapa cantik sikit lah kalau hanya 30 kan. Go for maybe 150 macam tu. So sedap sikit lah even though dia dalam bentuk deskriptif. Itu pendapat saya lah. Walaupun hanya berbentuk deskriptif. Ya. Unless kalau kita nak buat kajian kes kan. Kajian kes yang ada orang kata data daripada observation, kita ada interview, lepas tu kita buat sedikit survey. Tak apa. Survey tu melibatkan 20 je pelajar kita. Tak apa, tapi sebab data tu bukan dia only dia solely data yang kita ada dalam kajian tu. Dia hanya data yang menyokong kepada data-data yang lain. Itu that's fine. But of course 20 orang tak boleh nak buat inferential lah kan. Okay. Boleh? Sikit kan saya habiskan ini. Nanti kita tengok sedikit lagi tentang perbezaan antara persempelan dalam kuali dengan kuanti. Okey, semua okey ke? Kalau siapa-siapa nak sambil-sambil minum kopi tu silakanlah, tak ada masalah Tapi jangan tidur dah lah.
Okey. Seterusnya yang ketiga, kita ada cluster sampling. Kita di bawah apa ni kelas? Probability ke non-probability? Probability. Kita masih di bawah probability ya. Okey, saya rawak lagi. Okey. Seterusnya kita ada cluster. So the unit chosen is not an individual but rather a group of individuals who are naturally together. Okey. Kita ambil satu grup yang memang dia ni sekelompok sekelompok. Contoh, a researcher might choose a number of schools randomly from a list of schools and then include all the students in the schools in the sample. Okay. Contohnya macam tadi kita stratakan negeri kepada jenis-jenis sekolah kan. Tapi kalau dalam kluster ni mungkin kita kata kita nak dalam wilayah persekutuan KL kita nak cari ataupun dalam wilayah persekutuan Putrajaya ni kita nak pergi ke presin 8. Contoh So dalam presin 8 ada mungkin beberapa sekolah kat situ. So kita jadi oleh kerana kluster kita adalah presin 8, so whatever yang sekolah yang ada dalam presin 8 itu yang kita pilih secara keseluruhannya. Faham tak? Jadi kita tak perlu lagi lah pergi ke presin 16, kita tak perlu lagi pergi ke presin 10 tak ada sekolah kot. Presin 9 dan sebagainya lah. Presin 14. Sebab kita dah pilih satu kluster yang mana apabila kita dah choose kluster tersebut, maka kita ambillah keseluruhan include all the students ataupun all the teachers yang kalau dalam konteks matematik tadi kita kata kita nak pergi ke presin 8 mungkin ada 2 sekolah contohnya, so ataupun mungkin satu sekolah ke, jadi kita ambil semua cikgu yang mengajar matematik di sekolah-sekolah di dalam presin 8 itu saja sebagai kluster sampling kita, right? So itu kluster lah. Dan tetapi pemilihan kluster itu perlu dah diadakan secara random. Sama macam tadi kan. Macam kita katakan tadi, sekolah di Hulu Langat. Sekolah mana kita nak pergi? Kita kena secara random kita pilih lah. Kalau terkena sekolah Jalan Rekor yang kebetulan sebelah rumah kita, okey. Tapi yang basic ni ialah pemilihan itu mestilah dijalankan, dilaksanakan secara random. Okay. So dia kata once the cluster, all the members of the cluster must be included in the sample. Once the cluster is chosen lah, sebenarnya kita tinggal kat sini. Once kita dah pilih cluster tersebut, semua member yang ada di dalam cluster tersebut mestilah dipilih sebagai responden dalam kajian kita. Okay. So the fourth one, tentang di bawah probability sampling, kita ada systematic sampling kelas. Pemilihan sampel secara bersistematik, di mana dia melibatkan pemilihan sampel ini berasaskan kepada case ataupun bilangan yang keberapa. Contohnya every 10th of the sampel dalam list. Tapi sama seperti dalam simple random tadi, untuk kita melaksanakan pemilihan secara systematic sampling, kita perlu ada apa kelas kat sini dia kata? Kena ada list Kena ada list. Kena ada list. Kalau you tak ada senarai ni, you tak boleh tentukan tak boleh tentukan pemilihan secara sistematik. Okay, contohnya kalau kita nak buat secara systematic sampling, of course kita kena decide the sample macam tadilah, salah satu ni Graduate Morgan. Tapi sebenarnya ada lagi guys, kita boleh guna jadual pengiraan Cochrane tau. Cochrane ni dia ada formula dia yang mana kita kena tahu berapa populasi dan baru boleh kita kira berapa jumlah sampel yang kita perlukan. But more or less jumlah antara pengiraan Graduate Morgan dan juga Cochrane ni more or less walaupun ada sedikit perbezaan tapi kita ambil yang lebih tinggi lah antara kedua-dua pemilihan tersebut. Dan another way of deciding ataupun determining the number of sample is actually using a power analysis punya software. Kita boleh run dalam, kita boleh pergi ke Google dan cari power analysis calculation, kita masukkan dan kita boleh dapatkan berapa jumlah sampel. So dalam konteks ini, kita perlu tahu dulu berapa sampel minimum yang perlu kita tentukan dan kita boleh up sedikit lah untuk memastikan macam tadi kan. Walaupun saiz sampel yang dicadangkan untuk 500, kita ada 217, mungkin kita up kepada 300. So kita decide sampel kita 300. Then apa yang kita perlukan, divide the number of population iaitu N besar by sample N kecil and then determine the sampling interval. K ni to apply. Interval maksudnya yang keberapa. Di interval kan, sela kan. Mungkin kita kata yang ke every the fifth. So 5 yang seterusnya orang ni. Langkau 5 orang ni. Langkau 5 lagi orang ni. So itu maksud systematic. So contoh ni macam ni. Select the first member randomly from the first K members of the list and the select
Okay, contoh kat sini. Okay. 500, katalah kita ada 500 and then N50, so kita dapat 10. So maksudnya dalam pemilihan secara sistematik ni, kita perlu memilih setiap 10 dalam senarai itu. Tetapi katalah kita, kalau contoh 500 ni, kalau saya ada senarai pelajar-pelajar sarjana kan, di Fakulti Pendidikan, disusun mengikut alphabetical order daripada nombor 1 sampai nombor 500. So adakah saya bermula dengan nombor 1? Tidak saya tak boleh mula dengan senarai nama pelajar nombor 1 tu. Kerana nombor yang pertama, tengok kat sini dia kata start the near top of the list so that the first case can be randomly selected from the first 10 cases. Maksudnya kelas, walaupun saya tahu saya perlu mengambil every 10, setiap yang ke-10, yang ke-10, yang ke-10 lagi, tetapi starting point dia saya tak boleh start dengan nombor 1. Sebaliknya saya kena mulakan dengan apa kelas? Saya kena pilih secara random daripada 1 hingga 10 ni. Ya, 1 hingga 10 katalah 7. Okey, random saya pilih 7. Jadi, first case ialah nombor 7 kan? The second is apa? Yang ke-17. 17. Yang ke-17 sebab kita langkah 10 kan? And then yang ke-27, 37. Maknanya siapa yang nombor 27 dalam senarai itu yang akan terpilih. Siapa nombor 37 dalam senarai itu yang terpilih. Siapa nombor 47, itu yang terpilih, so on so forth, sehinggalah kita dapat 50 lah kata, kalau kita nak 50 contoh kan, ataupun kita nak 250 tadi. So you kena ulangi proses tersebut dengan melihat senarai-senarainya. Sebab itu antara keperluan utama sebelum kita melaksanakan systematic random sampling, we have to have the full list of the numbers of our population. Okay, tetapi dia kata walau bagaimanapun systematic sampling ni dia berbeza sedikit daripada yang random sampling ni tadi. Kerana dia kata once the first case is chosen, all subsequent cases to be included in sample are automatically determined. Maksudnya dia macam ada rangkaian lah kan. Sebab kita dah ada senarai, kalau kata tadi saya mulakan dengan nombor 7, maknanya yang akan terpilih seterusnya nombor berapa kelas? 17. Nombor 17. Maknanya orang nombor 15 tak akan ada chance lah sebab dia every 10 kan. Nombor 17, 27, 37, 47, 57, 67. Maknanya dia independent. Dia dependent. Dia berkaitan, dia bertalian. Tetapi di dalam yang random tadi dia bertalian tak? Dia bersangkut paut tak? Tak kan? Dia independent. Maksudnya whoever yang terpilih mungkin nombor 1 terpilih, nombor 2 pun terpilih, nombor 3 pun terpilih. Tetapi bukan kerana dia berangkaian 1, 2, 3, tetapi kerana kita pilih dia secara random. Secara kebetulannya dia berturutan. Ataupun maksudnya kalau dalam sistematik ni dia mesti mengikut kata pola yang tertentu, interval yang tertentu. Okay? Cuma kekurangan dia dalam sistematik random sampling, dia boleh melibatkan kata ni lah, sedikit bias ataupun sedikit kata kurang random lah. Sebab apa? Contoh macam ni, kalau katalah kita ada senarai pelajar, alphabetical list for example, dia kata would not give a representative of samples of various national group. Contoh because certain national groups and to cluster under certain letters. Ni contoh lah, ini bukan berkaitan dengan contoh kajian yang saya berikan. Katalah kalau kita ada satu kajian yang melibatkan mungkin pelajar berbangsa Melayu, pelajar bahasa India dan pelajar bahasa Cina contohnya ataupun lain-lain. Kalau katalah dalam kita susun alphabetical tu and then bila susun alphabetical dia akan susun ikut alphabet kan. So contohnya kalau orang Melayu ramai Muhammad. Jadi M banyak. Jadi dia akan duduk sekelompok. Maknanya dia penyusunan itu mungkin boleh disebabkan kerana nama dia tu berasal daripada race dia. Jadi dia menyebabkan di satu kelompok. Jadi pemilihan dia tu mungkin berlaku orang kata kerana penyusunan dia. Bukan kerana random yang kita ada lah. Boleh faham macam tu. Okay. Jadi kita overall, kita ada berapa jenis kelas di dalam pemilihan Sarawak ni? Kita ada 4 tadi Kita ada yang simple random, kita ada yang berbentuk stratified, kita ada yang systematic dan kita ada cluster tadi.
Okay. Ada soalan? Sebelum kita masuk ke non-probability sampling? Tak ada? Okey, saya teruskan sikit lagi untuk non-probability, okey. Non-probability sampling, biasanya kita buat kajian ini untuk kajian-kajian yang berbentuk upper class. Kalau tadi probability lebih kepada kajian-kajian kuantitatif. Manakala untuk non-probability ni jatuh kepada kajian-kajian secara kualitatif lah. Ya. Okey. So dia melibatkan apa? Pemilihan prosedur yang tidak berbentuk rawak, bukan rawak, non-random. Dan kerana dia tidak berbentuk rawak, maka tidak ada orang kata jaminan lah bahawa setiap orang, setiap individu di dalam kelompok populasi itu ada peluang untuk dipilih, kerana pemilihan ini bukan secara rawak. Sebaliknya secara bertujuan ataupun ada ciri-ciri yang tertentu yang menyebabkan kenapa kita nak purposefully memilih mereka sebagai responden bagi kajian kita. And then pegang kat sini kelas. The results daripada non-probability sampling ini boleh ke tak boleh digeneralisasikan? Tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh digeneralisasikan kerana at the first place, pemilihan sampel di dalam non-probability bukanlah berdasarkan kepada pengiraan berapa populasi. Ingat itu beza dia. Dalam probability, kita mesti merujuk siapa, kita kena define population kita, barulah kita buat pengiraan sama ada kita nak tengok jadual Krejcik Morgan ataupun kita nak buat Sarah Cochrane ataupun kita nak buat power analysis dan sebagainya, itu bergantung kepada kaedah yang kita gunakan. Tetapi at the first place, you have to know, you have to define the population and you have to know the numbers of the population overall, baru boleh kita kira size sample. Macam tadi kan, kita kena tengok yang jadual Krejcik Morgan pun dia nyatakan berapa populasi kan. So kalau you tak ada jumlah populasi yang ada, yang sesuai, yang memang bertepatan dengan konteks kajian yang telah kita tentukan, tak boleh kita nak kira sampel, betul tak? Ya. Tapi dalam non-probability, oleh kerana dia tidak bermaksud dapatan daripada pemilihan ataupun kajian yang melibatkan pemilihan secara bukan rawak ini, tidak dikhususkan untuk generalisasi kepada population. Jadi pemilihan dia tidaklah secara khususnya mesti merujuk kepada populasi, berapa pengiraan sebagaimana dalam kajian secara kuantitatif. Right? So yang pertama kita ada convenience sampling, melibatkan penggunaan kes-kes yang available. Convenient. Macam tadilah, katalah kita buat kajian tentang macam apa tu, kita nak mengkaji tentang apa ya, volunteer kan. Volunteer, bagi saya satu contoh. Kita nak buat kajian yang melibatkan responden yang secara convenient ni, yang sedia ada ni, yang boleh kita capai saja. Ataupun dalam konteks ni katalah saya nak buat kajian tentang bagaimana pembelajaran secara flipped classroom ataupun pembelajaran secara dalam talian ini macam ni ataupun pembelajaran secara flipped saya nak tahu macam mana pelajar-pelajar sarjana saya belajar menggunakan teknik ataupun kaedah flipped classroom dalam suasana pandemik ni. Contoh kita ada dalam situasi pandemik ni, kelas kita secara dalam talian, tetapi saya menggunakan flip classroom. You all familiar tak dengan pendekatan flip? Flip maksudnya, saya bagi dulu bahan-bahan, saya suruh you baca dulu, bila datang kuliah kita bincang dia. Macam yang ni kita banyak kuliahkan kan, maksudnya you all tak baca pun dulu slide ni. Tapi dalam flip, saya kata you kena bersedia, saya bagi soalan, you kena jawab terlebih dahulu. Masa kuliah je kita bincang apa yang you tak faham je. Saya tak perlu dah nak cerita apa dia convenience sampling dan sebagainya. So saya nak faham yang tu. So oleh kerana masa terhad dan sebagainya, saya hanya mendapatkan mana-mana pelajar saya, of course lah pelajar yang belajar dengan saya lah kan. Contohnya you all, kita ada 20 dalam ni. So saya kata saya nak kaji siapa yang boleh nak volunteer dalam kajian itu. So datanglah 10 orang katalah. So 10 orang itulah yang dikatakan sebagai convenience sampling. Sampel yang saya dapat berdasarkan daripada responden ataupun pelajar-pelajar saya yang volunteer untuk terlibat dengan kajian saya itu.
So itu secara convenience lah ya. Atau contoh lain, katalah kita pergi ke sekolah kan. Kita pergi ke sekolah, kita beritahu dengan pengetua dengan proposal kita dan juga senarai soalan temu bual yang kita ada lah. Kata kita nak membuat temu bual kepada guru-guru matematik ataupun guru-guru yang mengajar matematik dan sains di sekolah ni. Tetapi walaupun kita tahu ada senarai cikgu mengajar matematik dengan sains, tapi kita kadang-kadang kita tidak ada kuasa untuk menentukan ataupun kita beritahu pada pengetua, saya kata saya nak cikgu ni lah Tuan Haji, saya nak cikgu ni. Sometimes kita tak boleh buat macam tu After all, semua itu kadang-kadang ditentukan oleh pihak sekolah itu sendiri. Mungkin pengetua akan tanya, ciri yang macam mana yang cikgu nak? Kan? Mungkin kita kata saya kalau boleh saya nak cikgu yang lama, cikgu yang baru. Jadi whoever cikgu yang di-assign oleh pihak sekolah kepada kita, itulah saja yang kita dapat. So ini juga dikatakan sebagai convenience sampling. Apa yang ada, apa yang available kepada kita, di mana kita tidak dapat nak menentukan secara khusus siapa yang kita boleh pilih, melainkan apa yang available kepada kita. Faham tak? Boleh jelaskan tentang convenience ni? Jelas. Ada soalan? Tak ada? Okey. Seterusnya kita ada purposive sampling persampling secara bertujuan. So sampel ini dipilih based on certain criteria to serve the purpose of the research. Also known as judgment sampling, selective or subjective sampling, di mana dia adalah satu teknik persampelan di mana researcher ataupun penyelidik ini bergantung kepada judgement dia ataupun bergantung kepada kriteria yang penyelidik itu sendiri telah senaraikan di dalam membuat pemilihan kepada responden dalam kajian. Contohnya kalau kita kata macam tadi, berbalik kepada guru matematik tadi, apa di antara ciri-ciri yang mungkin kita perlu specify untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kajian kita kelas? Guru matematik. Of course guru matematik itu populasi lah, maksudnya satu grup yang perlu kita kaji kan. Okey, betul. Yang seterusnya apa lagi antara kriteria? Katalah kalau kita pergi ke sekolah ke, macam tadi pengetua akan tanya kan, ataupun penolong kanan akan tanya, cikgu nak cikgu yang macam mana ni? Kita ada ramai cikgu matematik ni. Ada cikgu matematik yang ajar menengah rendah, cikgu matematik yang ajar menengah atas, ada cikgu matematik baru, ada cikgu matematik lama, ada yang JU kan, ada yang JE contohnya. So ciri-ciri itulah sebenarnya yang akan menentukan siapa yang akan terpilih. Kerana ciri itu telah kita secara purposifnya, secara bertujuan yang telah kita senaraikan Kita nak cikgu yang macam mana kriteria dia. Mungkin kalau dalam kajian kita merujuk kepada guru matematik yang menggunakan ataupun menggunakan mobile apps. Jadi kita nak cikgu-cikgu yang mungkin ada tendensi untuk menggunakan mobile apps. Nah, contoh macam itulah. So kita perlu ada kriteria yang tertentu barulah kita boleh membuat pemilihan secara purposive. Dan the last one class, di bawah pemilihan sampel yang berbentuk non-probability, kita ada snowball sampling. Pernah main snow tak? Pernah. Okay. Ataupun kita main lah, kata ais parut tu kan, yang dekat kedai ABC tu. Bila kita kepal-kepalkan dia dan bila kita golekkan, apa yang terjadi kepada ball tu? Skating bigger and bigger kan, sebab dia macam makin lama dia makin banyak dia kumpul dan akhirnya dia makin jadi besar. So snowball sampling ini ialah secara teknikalnya dia bermaksud macam mana kita nak menambah bilangan sampel kita itu daripada satu kelompok yang kecil based on probably based on recommendation daripada current subject ataupun responden yang kita ada. Ini terjadi dalam kes-kes di mana sometimes sangat sukar untuk kita mendapatkan responden ataupun kita tidak ada akses pada responden yang nak kita kaji. Contohnya dalam sosiologi misalnya kalau kita melihat tentang culture ataupun kita tengok tentang ataupun dalam konteks-konteks kajian yang agak sensitif misalnya macam pelajar remaja yang melahirkan anak di luar nikah kan. Kita mungkin kita tak ada senarai, contohlah kita tak ada senarai ataupun contoh ni mungkin agak sensitif. Saya ambil contoh lain. Katalah kalau kita melihat kepada suri rumah
single mother. Single mother, single parent, suri rumah wanita yang mungkin membesarkan anak mereka, dan kita nak tengok macam mana golongan ibu ini meningkatkan kata aktiviti ekonomi untuk penjanaan dan juga untuk penjagaan keluarga. Jadi mungkin kita ada satu kelompok kecil yang SKS dan sebagainya kan, yang terlibat dengan program-program usahawan kecil ni. Jadi kita setelah kita bersembang dengan makcik Kiah lah kata jumpa dengan makcik Kiah, kita kata makcik ada lagi tak kawan-kawan makcik yang makcik rasa sesuai lah untuk saya tanya. Makcik kata ada tu, Anita tu, selang dia 2 rumah pada makcik. Jadi daripada makcik Kiah ni kita dapat pula Puan Anita. Jadi maksudnya sampel itu kita bertambah dari masa ke semasa based on recommendation daripada sampel ataupun responden yang kita ada. And sometimes kelas snowball ni juga dipanggil sebagai apa dia? Chain sampling, chain sampling, chain referral sampling ataupun referral sampling. Itu yang dikatakan sebagai recommendation tu, dia referred by somebody else who is actually our current ataupun existing punya respondents, and then akhirnya kita akan dapat jumlah yang lebih besar lah. Okay. Alright. So ada soalan setakat ni? Doktor, saya pernah dengar pasal guna G-Power tu doktor kan? Ya, G-Power. Dia punya apps dekat Google tu kan? Boleh guna ke tu doktor? Boleh guna, tetapi sometimes you kena mapkan jugalah dengan apa dia bentuk analisis yang nak kita gunakan. Biasanya kalau katalah kita menggunakan second generation of statistik, contohnya macam kita guna PLS, kita guna AMOSEM, biasa kita akan tengok G-Power lah ataupun kita tengok power analysis sebab kita nak menentukan, sebab dia akan run multiple regression tu serentak. Jadi biasanya pemilihan itu menggunakan G-Power lah. Tapi kalau katalah kita menggunakan information statistics yang normal, yang biasa, yang first generation ni, biasanya mungkin you just boleh gunakan Craig Morgan ataupun boleh menggunakan pemilihan Cochrane, Cohen dan sebagainya. Adalah banyaklah teknik-teknik pemilihan ataupun pengiraan sampel yang boleh kita guna pakai. Dan saya rasa itu you akan belajar secara lebih terperinci dalam KP2 nantilah. Okey, jadi kita dah bincang pasal apa kelas dari tadi. Kita bincang tentang kenapa kita perlu pada sampel kan. Dan dalam konteks kajian kuanti ni memanglah persampelan tu sangat-sangat dititik beratkan kerana tujuan akhir daripada kajian kuantitatif, sekiranya kita melaksanakan tes-tes secara inferential statistics, dia bertujuan untuk apa? Untuk generalisasikan. Untuk generalization. Tapi dalam non-probability, dia terbalik. Maksudnya dia berbeza, di mana dalam probability it's meant for generalization, whereas in non-probability is not meant for generalization. Therefore, the selection of sample di dalam non-probability is not as rigid as in the probability sampling. Jadi dalam kajian kuanti, pengiraan tu wajib. Tapi dalam kajian-kajian secara yang purposive tu tadi, contohlah kan kalau kata saya nak buat kajian kes yang melibatkan guru-guru pendidikan khas ataupun pelajar-pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran, contohnya. Berapa orang yang saya perlukan? Saya nak buat kajian kes ni, saya nak memahami tentang apa dia support daripada guru, apa support daripada parents, berapa orang yang saya perlukan kelas? Apa dia sandaran untuk kita menentukan berapa bilangan responden dalam kajian kualitatif. Contoh dalam konteks saya bagi tadilah, kita nak kaji pelajar-pelajar bermasalah pendengaran. Pendengaran ke penglihatan saya sebut tadi? Pendengaran kan? Okay. Berapa orang yang saya perlukan untuk kajian saya? Seorang pun boleh kan? Ya. So dalam kajian kualitatif, dia tidak ada rule of thumb, tidak ada pengiraan yang khusus dalam menentukan. Tetapi walau bagaimanapun, dia tidaklah boleh kata take for granted untuk pengkaji-pengkaji kualitatif ni. Kata kalau dah tak ada, seorang je lah. Tapi seorang pun you kena justify. Kenapa seorang? Sebab yang paling penting ialah dalam kajian secara kualitatif, walaupun jumlah responden kita itu mungkin jauh lebih kecil berbanding dengan kuantitatif, tetapi sifat dia berbeza kan. Ingat tak masa awal-awal dulu saya cerita tentang AMIC tu. Dalam kajian kuantitatif, dia bersifat in breadth, meluas. Tetapi dia tak in depth.
Tapi dalam kajian kuali, dia bukan bersifat in breadth tetapi in depth, mendalam. Ya, horizontal versus vertical. Jadi dalam kajian kualitatif, yang paling penting ialah untuk kita memastikan bahawa data kita itu data yang cukup untuk menjawab soalan kajian kita perlu kepada beberapa kaedah. Salah satunya triangulasi. Saya pernah cerita dulu kan triangulasi, ingat tak? Apa maksud triangulasi, kelas? Gabungan satu atau dua, lebih daripada dua kan? Ya, lebih kaedah daripada pengumpulan sampel. Daripada sumber-sumber yang berbeza. Dia ada beberapa jenis triangulasi lah. Yang pertama in terms of sumber. Maknanya perlu ada sumber yang berbeza. Maksudnya, kalau dalam survey research, apa dia kaedah dia? Questionnaire je. Kan? Instrumen dia questionnaire je, satu je. Tapi dalam kaedah kualitatif, kita perlu ada apa? Mungkin temu bual. Sedang pada temu bual, kita kena ada sumber daripada observation. Dan lagi, kita boleh tengok kepada document analysis. Kita boleh juga sumber-sumbernya daripada responden yang berbeza. Dalam konteks kajian, kalau kata kita nak faham tentang pelajar masalah pendengaran, kita bukan hanya interview cikgu dia. Kita pergi interview ibu bapa dia. Kita pergi interview pihak penolong kanan pendengar khas, contohnya. So maksudnya sumber-sumber yang berbeza, instrumen yang berbeza, sumber yang berbeza dan mungkin in terms of masa yang berbeza. Ataupun melibatkan penyelidik yang berbeza. So you baca tentang triangulasi ni banyak dia punya ciri-ciri dia. Jadi itulah yang kita justify dalam kajian secara kualitatif. Walaupun kita punya bilangan size sampel ataupun bilangan sampel dalam kajian kita itu sangat kecil, tetapi kita dapatkan daripada sumber-sumber yang berbeza dan kita triangulasikan dia. Maksudnya kita cuba harmonizekan dapatan tersebut untuk kita come up dengan keseluruhan dapatan ataupun conclusion dapatan yang lebih menyeluruh. Hasil daripada sumber-sumber yang berbeza, hasil daripada instrumentation ataupun jenis-jenis pengumpulan data yang berbeza. Tapi dalam kuanti, dia tidak ada ciri triangulasi, tetapi oleh kerana pemilihan dia kata kekuatan dia, pemilihan dia adalah berdasarkan sampel yang representative enough, maka dia boleh infer kepada jenis kepada populasi. That is the strength of quantitative. But whereas in qualitative, walaupun dia tidak boleh digeneralisasikan, tetapi dia sangat-sangat mendalam, yang mana tidak boleh dicungkir di dalam kajian secara kuantitatif. Kuantitatif, what you ask is what you get. Betul tak? Kita ada 25 soalan, itu 25 jawapan tu je yang kita guna pakai untuk kita analisis. But in qualitative, we have certain questions masa interview, tetapi kita akan dapat beribu-ribu lemon daripada jawapan kan. Beribu-ribu lemon. Maksudnya, macam-macam jawapan daripada perspektif yang berbeza, daripada sumber yang berbeza. Jadi itulah perlu kita harmonikan, perlu kita triangulasikan dan akhirnya kita dapatkan satu dapatan yang absolut yang menceritakan tentang konteks kajian kita yang sangat spesifik. But of course, macam kita katakan tadi, kajian dalam non-probability sampling, yang kajian kualitatif yang tidak melibatkan pemilihan responden secara rawak, tetapi sebenarnya secara purposive, secara bertujuan adalah tujuan untuk memahami konteks itu saja. Kita tak generalisasikan kepada seluruh. Katalah kalau kita buat kajian di sekolah presin 11, contohnya yang ada pelajar pendidikan khas, masalah pendengaran. Itu dapatan kita. Tapi kita tak boleh kata, since dekat presin 18, dekat seluruh Malaysia, semuanya ada masalah dari sudut support guru contohnya. Support parent. Tak boleh. Tak boleh. Sangat-sangat salah kalau kita generalisasikan. Tapi of course, kita tidak kata membanding bezakan antara kuanti dengan kuali ni untuk kita bergaduh, tidak. Maksudnya setiap paradigm, setiap pendekatan itu ada dia punya kekuatan dan ada sebab kenapa kita nak buat kajian secara kuali, ada sebab kenapa kita nak buat kajian secara kuanti. So it depends on our research purpose lah, research questions dan sebagainya. So barulah kita tentukan apa dia kaedah yang kita gunakan. Once kita dah tahu kita nak gunakan pendekatan, kita nak buat kajian case misalnya, maka dalam kajian case kita perlu pada probability ke non-probability kelas dalam kajian case. Probability ke? Kajian case. Kajian case non-probability. Sebab kajian case ni dia hanya satu kelompok kecil saja. Ialah sebab you tak belajar lagi secara khusus kan tentang research design ni. So dalam kajian case kita nak tengok satu kelompok kecil saja. Therefore kita tak perlu memilih kumpulan yang besar. Sebab memang kajian case jatuh kepada kualitatif, therefore qualitative is not meant for generalization. Since it is not meant for generalization, therefore the selection of sample
must not be, doesn't necessarily have to be based on the numbers of the population. Tidak perlu membuat pengiraan dan sebagainya. Doktor, kalau kita buat kajian kualitatif, kita akan terangkan pasal purpose sampling lah generalization lah kita punya pemilihan sampel. Okay, dalam kualitatif maksudnya kita ada 3 lah, antara 3 tu. Sama ada you nak buat secara purposive ke, you nak buat secara convenience ataupun secara snowball sampling. Or might be the combination of 1 or 2 or maybe all 3. Jadi maksudnya sekarang ni sebelum kita menentukan teknik persampelan, apa yang perlu kita tentukan dulu kelas? Research approach apa? Research apa yang design apa yang kita nak guna, betul tak? Kalau kita kata kalau macam ni lah kajian saya nak buat kajian secara survey lah. Maksudnya saya nak melihat pola pemikiran dan macam contoh tadi kan Zati tadi kita tengok tentang apa tu? Kecukupan bahan tadi kan? Itu sesuai secara, mungkin kita boleh buat secara melata lah, maksudnya dalam grup yang besar. Kita nak tengok apa kemahiran cikgu-cikgu matematik ni dalam pembangunan bahan misalnya. Tapi kalau kita nak buat kajian secara kajian tindakan, kita pergi dan kita bantu guru itu untuk menghasilkan satu bahan. And then kita test dengan pelajar. Kita tengok pula dapatan daripada pelajar tentang bahan, contoh mobile apps tadi kan. Kita buat mobile apps, kita bagi pada pelajar, kita tengok apa dia sebenarnya antara isu-isu yang berbangkit, apa dia penambahbaikan. So kita buat penambahbaikan. Kita ubah lagi mobile apps tu. Lebih lengkap, mungkin dari segi bahasanya, mungkin dari segi soalan-soalan yang perlu disusun daripada aras rendah kepada aras tinggi contohnya kan. Kitaran-kitaran. Tetapi dalam konteks ini, kita tak perlu kepada survey. Kita jangan survey kepada sampai 500 orang pelajar. Sebab kita tak mampu nak memberikan mereka peluang untuk menggunakan mobile apps yang kita bangunkan tu. Jadi kita mungkin buat dengan kalangan pelajar kita je, that's fine. Macam tadi kan, kalau kita ada 30 orang pelajar dekat kelas, saya buat mobile app, saya guna dengan pelajar saya 30 orang je. Okay, fine. Sebab apa? Dapatan daripada kajian saya menggunakan mobile apps tu, it's not meant for generalization. Kita tak nak generalisasi pun kepada populasi. Sebaliknya, kita nak memahami apa dia antara isu-isu yang boleh saya tambah baik dalam pembangunan mobile app saya yang akhirnya memberi kesan yang positif kepada pembelajaran pelajar bagi tajuk trigonometry. Misalnya kalau kita nak kaitkan dengan contoh yang saya beri sebelum ini. Jadi sebab itu kita perlu faham, you perlu faham tentang kata setiap research design yang you akan buat pembentangan. Selepas ni kita akan buat pembagian kumpulan. Faham tentang itu barulah kita boleh menggunakan, kita boleh tentukan kalau kajian ini falls under qualitative, therefore tak perlulah tengok kepada probability sampling teknik tu. Tengok pada non-probability lah. Tapi kalau you all buat kajian secara survey, of course you kena tengok kepada pemilihan sampel yang falls under probability sampling. Pegang yang tu saja. Kalau you dah faham konteks ni, dia tak timbul lagi lah bila buat kajian kes pengiraan sampel guna kerja Morgan. Tak boleh lah macam tu. Kontras kan? Sebab kajian kes ni pemilihan sampelnya secara purposive, secara bertujuan. Sebab kalau kita buat random, katalah saya nak buat kajian tentang pelajar-pelajar masalah pendengaran. Saya bagi random pada pelajar. Tengok ada daripada 150 tu, 3 orang je yang masalah pendengaran. The rest semua normal. So serve the purpose tak? Taklah. Jadi itulah justifikasi dia bila you ada faham kenapa bila masa kita nak guna teknik-teknik sampel itu, persampelan itu barulah kita jelas. Jadi jangan cacah marba, jangan cacah marba. Faham dulu kajian saya ni, kalau saya guna kaedah ini, dia jatuh di bawah kuali ke kuanti. Okay, lain, tapi mixed method kita akan ada orang kata perbincangan yang lain lah. Sebab dalam mixed method sebenarnya ada combination between these two paradigms. Tapi kalau bercakap tentang orang kata solely kualitatif, solely kuantitatif, itulah yang you all kena pegang lah. Okay. Ada last question mungkin kita berehat sekejap dalam 15 minit.